Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, alhamdulillah, pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini, Sayyidul Ayyam, penghulu pada segala hari, hari Jumaat. Kita berada pada hari ini untuk tanggal 5 Jun 2020, hari Jumaat bersamaan dengan 13 Syawal 1441 Hijriah. Semoga dalam keadaan ceria selalu hendaknya. Sedang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah, pagi ini bakal kita teruskan perbincangan ilmu kita bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ini 13 Syawal, patuhi perintah kawalan pergerakan bersyarat merentas negeri hanya untuk keperluan dan kepentingan sahaja dan juga atas kebenaran pihak yang berkuasa. Jika tiada sebarang urusan, duduklah di rumah sahaja. Kita putuskan rangkaian COVID-19. Jadi sebagai mukadimah seperti biasa, jom kita saksikan dahulu status kes terkini kes COVID-19 di Malaysia. Mari kita saksikan di skrin TV anda. Dan kalau kita dapat perhatikan betul-betul, semakin hari mungkin semakin baik, dan kadang-kadang kita ada yang terlupa dengan keadaan kita berseronok dengan melihat bagaimana penurunan kes. Tapi janganlah kita lupa untuk jaga penjarakan sosial, rajin mencuci tangan, kebersihan patut diutamakan, dan jangan kita lupa juga untuk jaga jarak dengan sesiapa yang kita bertemu. Yang paling penting, keselamatan kita, jaga kita, sama-sama kita perhatikan sebaiknya, dan apa yang disarankan oleh kerajaan untuk sama-sama kita hayati, fahami, dan terus kita berada dalam keadaan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi saksikan di skrin TV anda status kes terkini COVID-19 Malaysia. Baik, kita saksikan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, status terkini pesakit sembuh COVID-19 Malaysia 4 Jun 2020, kes discharge terbaru ada 28, jumlah kes keseluruhan sembuh dan discharge ada 6,559 kes dan kadar kesembuhan 79.53% yang dapat kita saksikan di situ. Ada perkembangan yang baik. Mudah-mudahan kita terus dalam keadaan memberikan yang terbaik dalam keadaan kita memerangi COVID-19. Semoga cepat reda kembali. Kita jaga kita dan diizinkan Allah akan pulih seperti sedia kala. Dan kita doakan juga kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin dalam keadaan dirawat sekarang dapat bersemangat dan kembali sembuh seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Jadi sedang menonton, jom kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan topik solat istikharah. Bagaimana kupasan, bagaimana perbincangan, sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton. Sebelum itu saya maklumkan awal-awal ini kepada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan untuk pagi ini berkenaan dengan topik kita, boleh pergi ke 3 saluran untuk buat panggilan terus bersama ahli panel kita. Boleh pergi ke 0377261603 atau WhatsApp di talian 011123364480, dan terus juga boleh juga terus ke Facebook Tanyalah Ustaz di Tanyalah Ustaz TV3. Ada buat secara langsung bagi yang mungkin tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana ada berada menggunakan peranti anda. Tapi jangan lupa untuk tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Sedang menonton, siapa ahli panel yang bakal menjawab persoalan kita pada pagi ini? Tak lain dan tak bukan, siapa tak kenal dengan Al-Fadhil Ustaz Ali Sabri Abdul Rahman dari Ipoh datangnya. Halo, salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saya tertarik dengan baju saya yang turquoise. Turquoise betul Ustaz? Turquoise. Kadang-kadang kita betul-betul colour juga. Tapi tak datang pada Ipoh. Ya, saya. Pada Ipoh ada surat kebenaran apa semua lah. Ada, alhamdulillah. Itu yang penting kita contohi ini Ustaz. Okay. Berapa jam Ustaz? 3 jam lebih. 3 jam lebih kurang. Oh, awal pagi keluar dari rumah. Baik, sedang penonton, kita dengarkan dahulu mukadimah bersama dengan Ustaz Ali Sabri Abdul Rahman berkenaan dengan solat istikharah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai yang saya hormati, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, pada pagi ini, hari Jumaat penghulu segala hari. Penghulu segala hari. Alhamdulillah, kita dipanjangkan lagi umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 3 jam yang pertama ini. Kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar kita, para isteri dan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat. Seterusnya kepada golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari kiamat. Alhamdulillah, pertama sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan topik yang akan kita bincangkan pada pagi ini dengan tajuk istikharah. Okey, sebelum saya kupas persoalan-persoalan yang timbul dalam istikharah ini, saya mukadimahkan dengan satu maksud ataupun perkataan dan juga apa dia yang sebenarnya dikatakan istikharah itu. Okey. Memohon dan meminta yang terbaik, itu maksud daripada sudut lughatannya ataupun diambil daripada perkataan khairun. Kebaikan. Kemudian ditambah dengan huruf alif, sin dan juga ta, istikharah. Maksudnya ialah membawa kepada memohon pilihan. Kita nak buat satu benda ni, kita memilih yang mana baik, kan? Itu di antara yang boleh kita ambil daripada lisan Arab. Kemudian pengalaman istikharah ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk, meminta petunjuk daripada Allah Taala dengan pilihan yang terbaik untuk kita dalam setiap pekerjaan yang ingin kita lakukan. Okey, sebab itulah kita tengok dalam kitab-kitab fiqh lama. Okey, dia ada macam contohnya kitab Hidayatus Salikin ni mencantumkan pada waktu solat maghrib dengan solat isya tu ada sembahyang sunat awabin, ada solat sunat istikharah dicantumkan sekali. Bukan maksudnya ingin saya huraikan kat sini, iaitu kita sentiasalah minta petunjuk kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala adalah tempat kita mengadu dan memohon. Itu yang penting, kita kena tengok dekat situ. Allah ini sebagai tempat kita mengadu dan memohon apa juga kebaikan, kebajikan yang kita nak lakukan, kita mohon balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan dan ikhtiar makhluk agar sentiasa dipandu dengan petunjuk dan hidayah Allah Ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang dia kendaki bagi manusia, tidak ada pilihan kecuali ianya adalah daripada pilihan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas itu baru kita nanti, ini surah Al-Qasas ayat 68. Kita tengok penghuraian di sini, iaitu Imam Ibn Hajar menyebutkan dalam kitab Fathul Bari bahawa Al-Hafiz Abu Rauf Al-Munawi berkata istikharah adalah meminta yang terbaik daripada Allah Ta'ala pada sesuatu perkara yang ingin dilakukan. Meminta sesuatu yang terbaik. Kita rasa benda tu dah baik dah, tapi kita nak minta yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita mintalah, itulah minta petunjuk daripada Allah Ta'ala. Hakikatnya adalah kita menyerahkan ikhtiar dan usaha kita hanya kepada Allah Ta'ala. Ini adalah kerana hanya dialah sahaja yang mengetahui yang terbaik kepada setiap hamba-Nya, dan dialah penentu ke atas apa sahaja yang terbaik sebagai balas pilihan kepada hamba-Nya. Okey. Kita dah nampak benda tu, mungkin kita rasa dah baik dah. Tapi kita nak lebih baik, kan? Sebab lalu orang sebut kita dah baik dah, tapi nak jadi lebih baik. Ataupun terbaik. Okey, macam mana? Sebab itulah dalam Islam ni tempat kita semua telah ditetapkan oleh Allah Taala. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah kepada sebesar-besar perkara yang kita boleh lihat dekat sana, kan, dalam Islam ni dah sendiri. Kemudian satu benda yang kita nak lakukan, kata contohlah, biasanya istikharah ni dikaitkan dengan nak kahwin. Selalu memang gitu. Nak dapat kerja ataupun nak berniaga dan sebagainya, kan. Itu memanglah dia punya tip-tip dia, kan, yang kita boleh huraikan kat sini. Dan kita boleh tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi mengajar kita tentang mengikuti sunnah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata hadis ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna li istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarqa rak'ataini min ghairi faridatah. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kami tentang memohon pilihan bagi semua perkara. Itu istikharah. Dan mereka istikharah lah, sebab Nabi sebut istikharah tadi, kan. Kita nak buat satu benda tu, Nabi ajar kepada para sahabat supaya buat istikharah. Seperti mana baginda mengajarkan kami surah daripada Al-Quran.
Nabi ajar sembahyang istikharah ni seperti mana Nabi mengajar Al-Quran. Nabi memberitahu tentang Al-Quran. Baginda bersabda, jika seorang dari kamu gusar tentang satu perkara, maka rukuklah 2 rakaat selain dari yang difardukan. Maksudnya selain daripada sembahyang fardu lah. Okey, kita buat sembahyang sunat 2 rakaat. Nanti kita tengok kelebihan-kelebihan. Okey, nanti kita tahu apa yang diceritakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kenapa dia baca surah Qul-Ya? Kenapa dia baca Qul Huwallah? Kita nak tahulah. Baru kita nampak kat situ kan. Okey, ini kita sebut yang pertama sekali. Kemudian ada doa istikharah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda bersabda, orang itu boleh menyatakan hajatnya. Okey. Dalam doa istikharah itulah nanti kita akan sebutkan doa dia tu. Kita akan sebutlah sikit-sikit terperinci tentang doa-doa ni, di mana yang Allah Taala akan memakbulkan insya-Allah doa kita itu dengan istikharah, minta petunjuk daripada Allah Taala, pilihan yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah. Kan. Tapi bila sebut tentang solat sunat, di antara solat sunat yang kita seronok untuk belajar dan juga rajin untuk kita fahami adalah solat sunat istikharah, kerana dia merupakan satu yang memberikan pada kita petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana antara dua pilihan nak pilih yang terbaik. Itu bakal kita kongsikan sebentar lagi. Baik, Ustaz. Ustaz pernah pergi Batu Gajah? Ya, Batu Gajah. Oh, memang Ustaz Batu Gajah. Saya ingat aku Ustaz di Ipoh. Sebab ada penonton kita ni, dia dari Batu Gajah, Ustaz. Batu Gajah ke Alor Gajah? Alor Gajah Melaka kan? Melaka. Jangan salah tempat. Banyak kan? Batu Gajah Melaka ada kan? Batu Gajah Melaka ada. Ini itu Alor Gajah lah. Alor Gajah memang besar tempat. Ada juga Batu Gajah. Dia sama. Malaysia ni banyak tempat sama. Tapi ini Batu Gajah di Perak, Ustaz. Di Perak. Dia kata ada sahabat kita ni, dia kata Ustaz pernah datang ke sana, dia kata. Tu dia. Mungkin dia teringat lagi situasi tu. Baik, ada soalan dia kata, Ustaz. Alhamdulillah. Moga dapat tonton. Tanyalah Ustaz, esok pagi Ustaz Ali Sabri pernah bersua muka masa kat Perak sarapan pagi di Batu Gajah, katanya. Okey. Kan? Dia soalan dia tanya, ingat lagi tak? Ingat lagi tak. Okey, baik. Okey, kita nak terus soalan Johor kita. Ni. Orang Johor. Johor. Ustaz kenal kasih Nurul Shah. Kan? Baik. Dulu saya pun tertanya-tanya kat TLU tu apa, rupanya tanyalah Ustaz. Okey, baik. Okey, ini soalan betul-betul saya. Baik. Dari Johor Baru. Ni pun betul Johor Baru. Baik, okey. Ada sahabat kita Puan Zaliha Haji Muhammad Nur. Baik, Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Ada dua soalan di sini. Soalan saya, bolehkah Ustaz, bolehkah solat istikharah ini kita membaca dalam bahasa Rumi? Macam mana tu? Bagi lebih untuk kita memahami dan lebih kekhusyukan, atau bagi membantu sesiapa yang mengalami kesukaran membaca tulisan Arab. Bolehkah kita wakilkan seseorang melakukan solat sunat istikharah ini bagi pihak kita kerana kita tidak yakin akan diri sendiri? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan dari Johor Bahru, Puan Zaleha. Katanya tadi membaca dalam bahasa Rumi, mungkin doa dan sebagainya, ataupun tulisan Rumi. Baik, silakan Ustaz. Faham, insya-Allah. Ada 3 soalan kan? Dari 3 itu. Sebab satu doa dalam bahasa Rumi. Dalam bahasa Rumi. Kemudian tolong buat untuk orang. Satu lagi. Yang ketiga, dia semayang tu mungkin dia cara nak belajar tu dalam bahasa Rumi mungkinlah. Baik. Jawapan yang pertama, alhamdulillah boleh kita jawab di sini sebab doa kan. Doa ni elok yang kita faham. Betul. Okey, tak semestinya kita baca dalam bahasa Arab kan. Okey. Walaupun dia memang dah ada nasnya daripada dalam bahasa Arab itu sendiri yang disebut oleh Jabir radhiyallahu anhu, tadi Nabi mengajar para sahabat tadi bagaimana doa ini. So saya bacalah doa Melayu ni lah. Sebab dia nak doa Melayu kan. Kita boleh je doa untuk minta petunjuk ni kan. Okey. Biasa kita ni lah, saya sebutlah, kalau orang kita ni, orang Melayu ni lah, khususnya orang Melayu lah, kalau tak baca bahasa Arab tu kira tak kira. Kira leceh. Tak khusyuk lah Ustaz. Kena baca dalam bahasa Arab juga dia kata. Tapi haram dia tak faham. Itu masalah dia tu. Kan? Kalau tak faham rugi lah. Ya, betul. So kita nak memahamkan dia. Okey, baik. Saya tengok dekat saya sebut kat sini ya. Ya Allah, ini dalam bahasa Melayu dia lah. Aku memohon petunjuk daripadamu dengan ilmumu, dan aku mohon ketentuan daripadamu dengan kekuasaanmu, dan aku mohon daripadamu akan limpah kurniaanmu yang besar. Sesungguhnya engkau maha berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa, dan engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan engkau yang maha mengetahui segala perkara yang ghaib. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui bahawasanya urusan ini, sebutkan urusan tadi itulah. Apa urusan kita. Okey. Dia apa urusan dia, sama ada
okey dia dah berkenalan dengan satu orang perempuan ke atau ada satu orang lelaki ke, dia nak kahwin ke apa semua, so dia boleh minta doa lah kat situ, nak sebut nama ke. Okay. Lagi detail lagi bagus. Lagi detail lagi bagus. Sebenarnya kan, okey nak sebut nama ke. Korang tak nampak kan macam mana pula Ustaz? Ini tanda-tanda kan. Sebab selalunya sebut, mestilah nak tengok juga istikharah tu, nak tengok tanda dia, nak tahu mimpi dia. Okey. Nanti kita akan terangkan insya-Allah sikit-sikit lah. Baik, kita sebut. Adalah baik bagiku pada agamaku. Adalah dia baik bagiku bagi agamaku. Itu yang pertama. Kehidupanku dan kesudahan urusanku sama ada cepat ataupun lambat. Itu doa untuk kebaikan. Takdirkanlah ia bagiku dan permudahkanlah ia serta berkatkanlah bagiku padanya, dan seandainya engkau mengetahui bahawa urusan ini, sebut urusan tadi, mendatangkan keburukan bagiku pada agamaku, kehidupanku dan juga kesudahan urusanku sama ada cepat atau lambat, maka jauhkanlah aku daripadanya dan takdirkanlah kebaikan untukku dalam sebarang keadaan. Sekalipun kemudian redailah aku dengannya. Sekalipun kemudian redailah aku dengannya. Riwayat Imam Bukhari dan juga At-Tirmizi. Baik. Eloklah. Yang saya baca ini memang saya ambil daripada kitab-kitab yang daripada hadis kan. Inilah contoh doa yang boleh kita bacakan, yang diajak oleh Rasulullah SAW dan merupakan sunnah yang diajak oleh Nabi tentang doa istikharah ni. So ada pun kita nak baca dengan ringkas. Ya Allah, Tuanku tunjukkanlah bagi aku sediakan sekiranya untuk kebaikan untuk agama aku, kehidupan aku, dan selepas ni lah juga kalau kita boleh olah juga sendiri, kita olah sendiri, itu lebih mendatangkan khusyuk pada diri kita, lebih mendalam. Okey. Ada pun jawapannya boleh atau tidak nak baca dalam bahasa Melayu. Boleh jawapannya. Kan. Kalau kita nak baca, itu yang pertama. Betul. Yang kedua tadi apa? Berkenaan dengan dia wakilkan orang lain. Okey, kita nak wakilkan pada orang lain. Contohnya orang tu biasanya macam inilah. Ustaz lah kan. Macam Na'i jugalah. Kan kita ni, dia ingat kita ni kalau setengah orang lah kan. Saya bukan nak kata orang kampung. Kalau kita sebut orang kampung, orang bandar pada gitu kan. Masyarakat kita ni lah, bila dia tengok ustaz ni, satu-satu benda dia tengok ustaz, kadang-kadang dia suruh buat sembahyang hajat, ustaz tu buat air ruqyah tu itu tak apa lagi kan. Tapi macam sembahyang hajat ni ataupun sembahyang istikharah ni, dia minta ustaz tolong buat. Bila kita tanya kenapa nak ustaz nak tolong kena buat? Kenapa ustaz pula nak tolong buat? Tak apa, sebab ustaz dekat lagi dengan Tuhan. Dia jawab macam tu. Yang dia tu kenapa kata dekat? Sepatutnya orang okay, ini jawapan dia. Sepatutnya orang yang berhajat tadi itu ataupun yang nak melakukan istikharah itulah yang lebih aula dia melakukannya. Okey. Itu lebih aula untuk dia buat sembahyang tadi. Betul. Okey, bukanlah maksudnya kalau kita buat ni lain. Tapi orang tadi itu dalam petunjuknya lebih aula orang tadi yang buat. Okey. Kalau ringkasannya, jangan suruh orang buat. Itu macam tu. Kenapa maksud jangan Ustaz? Maksudnya kita sendiri yang nak. Betul. So kita sendirilah yang buat. Itu lebih bagus. Itu. Yang ketiga tadi nak belajar kan. Okey. Contohnya dalam istikharah ni tadi, kenapa saya sebut tadi kan, daripada peringkat awal tadi tu, kita kena tahulah sebelum kita nak teruskan buat solat istikharah ni, kita kena tahu ada adab dulu. Kan, ada adab istikharah ni. Saya jawab sikitlah. Di antara yang boleh saya kabarkan kat sini ialah ada adab istikharah ini. Hendaklah kita hendaklah kepada setiap mereka yang melakukan istikharah kepada Allah Taala mengosongkan hatinya daripada mengikut hawa nafsu dalam pilihannya. Tak boleh ikut nafsu kita ni. Okey, kita dah duduk, bukan masalah sekarang ni bukan duduk dalam confuse. No. Bukan dalam di antara nak terima ke tak terima ke, macam mana nak buat istikharah ni. Bukan, kita nak minta pilihan yang terbaik. Okey. So kita buat istikharah, jangan kita ikut hawa nafsu kita. Itu yang pertama. Mesti menyerahkan sepenuhnya pilihan tadi kepada Allah Taala, janganlah ada sedikit pun pergantungan kepada perkara-perkara lain. Melainkan hanya asbab, musabab dan wasilah sahaja dalam menyampaikan hajat. Okey, maksudnya kita serahkan baliklah semua urusan kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hendaklah sentiasa redha dengan kepada Allah dengan setiap apa yang telah ditakdirkannya untuk kita. Setiap perkara itu pasti ada hikmah dan rahsianya. Okey. Faham? Yang keempat, sentiasa merasakan hasil daripada istikharah itu adalah bimbingan Allah Taala kepada hamba-Nya dalam memperbaiki diri dan mendapatkan kejayaan dunia dan juga akhirat. Saya baca ini kenapa saya baca macam soalan membaca kan? Kita nak terang. Okey, nanti kita terang. Mestilah ketika beristikharah kepada Allah Taala dengan hati yang penuh sedar, yakin dan thiqah
percaya bahawa Allah akan memakbulkan setiap pilihan dan memberi kita yang terbaik dalam hidup kita ini. Itu 4 dulu. 5 dulu adab yang kita kena ambil. Alhamdulillah. Itulah merupakan adab-adab untuk kita solat sunat istikharah. Sebenarnya banyak lagi kita nak kupas, tapi kita nak berehat seketika. Walau dalam keadaan tempoh PKP, namun teruskan dalam kehidupan norma baru dakwah. Biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah bertemu kembali bersama sidang penonton setia. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Mudah-mudahan sedia untuk menuntut ilmu pada pagi ini. Pegang kertas dan pen untuk mencatat segala apa yang dikongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sidang penonton, kita masih lagi mengupas tentang solat sunat istikharah, bagaimana cara melaksanakan dan adab-adab yang perlu dijaga. Kalau tadi Ustaz dah kupaskan pada kita sedikit berkenaan dengan adab-adab, dan kita nak ketahui lagi dengan lebih lanjut bagaimana cara untuk melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Tapi kalau kita ingat, ada soalan dari sahabat kita dari Johor Bahru tadi, dia Puan Zaliha tanya soalan berkenaan dengan wakilkan kepada orang lain untuk buat solat sunat istikharah. Tapi betul Ustaz, dalam kehidupan kita ni, bila kita ada masalah, memang kita akan cari orang lain untuk kita dapatkan nasihat, petunjuk dan sebagainya. Dan kalau Ustaz, pernah terjadi ada orang tanya, dia kata bila mana dia ada masalah, dia pergi jumpa dengan orang alim, kan, orang yang baik-baik, soleh, pergi cerita masalah dia, tiba-tiba orang soleh ni bagi jawapan yang rasa betul-betul kena dengan diri dia. Tapi orang soleh ni tak pernah jumpa dia pun. Adakah benda ini pun boleh dikira sebagai petunjuk, Ustaz? Silakan, kita masuk sedikit lah. Okay, baik. Alhamdulillah, tadi kita dah huraikan sikit adab. Ya, betul. Okey, dalam apa tadi saya sebut tadi, cara semayang. Cara semayang. Okey, cara semayang dia ialah biasalah kita niat saja semayang sunat istikharah, 2 rakaat kerana Allah Taala. Kemudian baca Fatihah, diikuti dengan kuliah. Okey. Kemudian rakaat yang kedua Fatihah, kemudian qul huwallah. Okey, baik. Imam Nawawi disebut dihurai di sini, Imam Nawawi kata kenapa 2 ayat ini dibaca? Apa kepentingan 2 ayat? Dia kupas ayat tadi tu. Okay. Solat sunat memang selalu memang tu, itu. Tapi ini saya tengok bila Ustaz baca kenapa istikharah tu dikupas oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab dia. Kenapa disebut begitu? Yang pertama sekali dia kata qul ya ayyuhal kafir, membezakan di antara orang Islam dengan orang kafir dan munafik. Itu yang pertama. Dalam hikmah ayat tadi yang dibaca kan. Okey, yang kedua qul Allah. Qul Allah itu ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan setiap pekerjaan yang kita nak lakukan. Itu dia. Okey, baik. Kita jumpa orang alim tadi sebagai contoh. Okey. Kita pernah jumpa dia sebelum ni pun. Tiba-tiba kita ada orang bagi tahu kita ataupun kita call ustaz ke ataupun sebagainya, kita ada masalah, kita nak minta petunjuk pada dia, tiba-tiba dia bagi tahu macam ni. Adakah itu juga merupakan petunjuk ataupun firasat yang boleh diguna pakai? Okay, kita guna perkataan firasat sikitlah. Sebab benda tak ni kan. Okey, baik. Kita kena faham di sini, yang pertama sekali, ilmu yang kehadapan ini ataupun ilmu yang ada ini ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita bagi tanya kepada orang yang lebih alim kepada kita, minta pencerahan sebagai contoh kan. Itu di antaranya. Memang boleh sebenarnya. Boleh. Tapi kita dah dengar daripada maklumat daripada orang yang menyampaikan tadi, orang alim tadi, ustaz tadi ke ataupun faqih tadi ke, sampai kepada kita. Yang ketiganya, hendak jugalah kita buat istikharah tadi. Walaupun bertepatan dengan apa yang disebut tadi, memang itulah terasa gerak hati aku, dan itulah yang aku rasakan. Tapi di situlah ada benda yang kita kena ingat, bahawa kita juga kena menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat yang terbaik untuk kita mengadu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Dai kata tadi tak pernah jumpa pun orang ni. Tiba-tiba dia cerita yang benda yang kita nak tu. Macam betul. Macam betul. Okey. Itu memang kalau kita faham di sana ialah secara kebetulannya yang dihantar yang ilhamkan oleh Allah Taala. Boleh juga kita sebut di situ ilham malaikat muqarrabin yang dekat dengan kita, yang diberitahu kepada orang alim tadi tu dengan ilmu yang dia ada, yang disampaikan pula untuk pemahaman kita. So kita yang ketiga itulah lebih penting kita ambil. Kita tahu dah firasat hati kita.
Kita tahu dah daripada orang alim tadi yang cerita kat kita, dan yang ketiga ni kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ada tiga-tiga perkara tadi. Okeylah. Cantiklah. Cantik. Ada kekuatan di situ. Maksudnya semua dalam kehendak yang kita nak lakukan. Sebab itulah istiqarah ni juga disebut oleh para ulama. Bila kita dah melakukan istiqarah tadi, kita dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba di hadapan itu, di kedepan itu berlaku pula sebaliknya. Okey. Contoh memang selalu orang kaitlah. Saya dulu Ustaz buat istiqarah sebelum kahwin. Tapi dah 2-3 tahun kahwin ni tiba-tiba bercerai pula. Apa benda istiqarah ni? Banyak. Apa benda? Saya dah buat istiqarah. Okey, kita jangan menyalahkan istiqarah tadi. Ketika itu kita buat istiqarah, Allah tunjukkan, kata ulama, Allah tunjukkan kepada kita, itulah istiqarah yang kita lakukan dan Allah dorongkan kita. Takdir Allah di hadapan itu. Kita kena tengok balik. Faham? Kan? Okey. Sebab itulah macam inilah. Sama juga bergaduh kan, suami isteri bergaduh 20 tahun kahwin, bergaduh suami isteri. So kita kena faham juga. Okey, dulu saya dah buat lah Ustaz istiqarah dengan dia lah, nampak memang jelas muka dia, bulat muka dia Ustaz, bercahaya lagi, tapi sekarang dah gelap. Okey, so kita tengok kat situ lah, takdir Allah tadi tu, yang ke depan tu juga milik Allah. Sebab tu ulama kata istiqarah yang kita lakukan pada ketika itu Allah memberi membenarkannya. Dan pada ketika hadapan pula Allah boleh menariknya. Itu kata ulama. So kita buat istiqarah ni untuk pilihan yang Allah Ta'ala dorongkan kepada kita untuk kebaikan tadi. Itu istiqarah yang perlu kita buat. Wallahualam. Terima kasih Ustaz untuk cerahan berkenaan dengan soalan itu. Dan kalau betul-betul kita perhatikan Ustaz kongsikan kepada kita tadi, firasat kita dah menunjukkan si dia. Bila mana jumpa dengan alim ulama pun dia kata si dia. Kan? Bila mana buat solat istiqarah pun si dia. Maknanya betul lah apa yang kita pilih tersebut kerana tiga-tiga tadi lengkap kita lakukan Ustaz. Baik, sedang penonton dan Ustaz, kalau selalu kita dapat soalan dari pemanggil di talian, di Facebook, Tanyalah Ustaz, dan juga di WhatsApp Tanyalah Ustaz. Tapi hari ini kita sempat temui sahabat kita di luar sana dan kita bawa persoalannya melalui VT soalan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Saya Zaidah Yahya daripada Sepang, Selangor ingin buat pertanyaan. Jika sekiranya saya mempunyai dua pilihan dan saya memilih salah satu daripadanya, kemudian saya melakukan solat hajat agar hajat saya ditunaikan. Pada masa yang sama, saya menunaikan solat istihara supaya mendapat petunjuk yang lebih baik daripadanya. Bolehkah saya membuat demikian Ustaz? Sila beri penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Puan Zahidah Yahya bertanyakan soalan pada kita. Dia dari Sepang, Selangor Ustaz datang ya. Dia tanya dah buat solat sunat hajat, habis buat solat sunat hajat, buat solat sunat istiqarah pula. Dua-dua dia buat untuk minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh atau tidak ataupun lebih bagus? Silakan. Okey, alhamdulillah. Ini kita nampak ada juga setengah tu kata hang buat hajat je. Tak payah buat istiqarah. Okey, tapi ini nak gabungkan dua-dua sekali. Okey. Macam saya sebut pada awal tadi, ada apa dalam kitab Ilatul Salikin ni digabungkan dua sembahyang tadi kan, sembahyang sunat awabin dan juga sembahyang sunat istiqarah tadi. Okey, minta kebaikan. Okey, baik. Kita ambil satu. Kita fahamkan satu-satu dulu ya. Beza di antara solat hajat dengan solat istiqarah. Solat hajat itu ialah bila kita inginkan sesuatu yang baik. Itu solat hajat. Okey, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat hajat kita tu. Macam-macam lah jenis-jenis sembahyang solat hajat ni. Okey, ada yang 12 rakaat, ada yang 2 rakaat. Okey, kalau ikut kitab ataupun buku amalan hidup kan, amalan harian yang ditulis oleh almarhum Ustaz Ismail Kamus kan, Datuk Ismail Kamus. Dia sebut di situ 12 rakaat mustajab. Memang insya-Allah 12 rakaat tu mustajab. Kita pernah lakukan, saya pun pernah buat 12 rakaat tu, alhamdulillah mustajab. Okey, so kita sebut kat sini beza ataupun boleh tak kita lakukan. Okey, kita bezakan dulu. Hajat ialah bila solat hajat itu ialah bila kita inginkan sesuatu yang baik. Adapun istiqarah minta Allah pilih yang mana kita ni, bagi kita ni yang mana kita masih kabur lagi ataupun kita dah memang buat pilihan. So kita boleh buat istiqarah. Boleh tak kita nak gabungkan dua ni? Boleh, dibolehkan untuk kita menggabungkan solat istiqarah dan juga solat hajat. Insya-Allah lah, mudah-mudahan apa yang Puan Zaliha tadi nak tadi dan rasakan dengan hajat tadi tu, insya-Allah dimakbulkan oleh Allah
Subhanahu wa taala. Alhamdulillah terjawab jawapan dia terjawab Ya. persoalan dari Puan Zaidah sebentar tadi yang menggabungkan pula dia buat dua-dua solat sunat hajat dan juga solat sunat istikharah untuk mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bila mana ada dua pilihan dan sesuatu yang nak dipinta pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ada soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Azhikin. Begitu sebut namanya, Puan Nur Azhikin Muhammad Yusof. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Tanyalah Ustaz, semoga sentiasa dalam rahmat Allah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Soalan saya, bolehkah dibuat solat sunat istikharah dan sunat malam yang lain secara on off? On off ni maksud dia Ustaz, buat tak buat lah ya. Okay. Baik, mengikut kemampuan kita, kira tak juga memaksa diri ala-ala kadar sahaja gitu Ustaz. Mohon pencerahan, terima kasih. Banyak sangat hashtag itu, kita ambil satulah. Stay at home dan stay safe. Terima kasih kepada puan yang bertanyakan soalan berkenaan dengan katanya tadi buat on off, kadang buat, kadang tak buat, kadang buat, kadang tak buat. Macam mana Ustaz? Puan Norazikin tadi kan, Norazikin. Okey, alhamdulillah, satu soalan yang bagus juga. Rajin bangun malam. Rajin bangun malam. Okey, tapi on off nak buat solat tu. Okey, baik. Pesan ulama kan, dan juga saya pun baca tu. Ada yang kata hadis Nabi SAW, tapi saya lupa di mana kitabnya. Dia kata macam inilah, tak buat tiap-tiap hari. Buat sebulan sekali. Tak boleh buat sebulan sekali, setahun sekali. Tak boleh buat setahun sekali, seumur hidup sekali. Okey, kan kalau tak buat eloklah mati. Begitu dia cakap kan. Wallahualam. Tapi ada yang menyatakan Rasulullah SAW juga pernah menyatakan demikian. Buatlah amalan ini walaupun tak tertib, walaupun tak kerap, tapi dilakukan juga kan. Wallahu alam. Tapi saya nak sebutkan di situ ada pesan ulama. Okey, kalau kita buat on off, contohnya kita nak buat sembahyang, istikharah dan sebagainya, kita malam ni kita bangun sebagai contoh malam tadi kan. Malam tadi lah, malam Jumaat. Oh, itu memang barakah lah kita ni bangun kan. Insya-Allah lah dia bangun pukul 3 pagi dia bangkit lah. Kan? Bangun awal. Kemudian dia ambil waktu itu, waktu mustajab dan sebagainya apa semua. So boleh kita nak lakukan secara on off ni, tak semestinya kita lakukan tiap-tiap malam. Tapi saya nak pesan dekat sini ada 5 jenis solat kan. Ada jenis 5 jenis solat sunat ni jangan ditinggalkan. Okey, 5 jenis solat sunat ni jangan ditinggalkan. Yang pertama sekali duha. Kenapa duha? Kerana dia pembuka rezeki. Saya pernah hurai dah dalam saya punya Facebook kan. Saya huraikan apa duha. Kemudian tahajud. Kenapa? Kerana dia memudahkan segala urusan kita, tahajud. Okey. Hajat, iaitu mencapai keinginan kita. Yang keempat, istikharah, persediaan rasional kita itu ataupun kekeliruan yang berlaku pada diri kita itu, kita lakukan solat sunat istikharah. Dan juga yang terakhir ialah tasbih. Kita sembahyang sunat tasbih. Ataupun kita boleh buat contoh, sebagai contoh kita bangun malam, kita buat tahajud. Okey, kita buat hajat, kita buat taubat, kita buat istikharah. Boleh, tak ada masalah, walaupun 4 saja ataupun 3 saja. Mana-mana pun kita boleh buat, tapi secara on off kita nak buat. Okey, kita ambil di sini saya nak sebut, pernah saya huraikan buku satu kitab ditulis oleh guru kami, Profesor almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti Al-Syahid, seorang ulama besar di Syria. Dia kata setengah jam sebelum masuk waktu subuh tu, 1/3 malam tu memang dalam hadis Nabi SAW ada sebut kan, 1/3 malam tu untuk kita buat istikharah, ataupun selepas solat Isya kita boleh buat istikharah. Itu kata ulama. Ada sebahagian ulama pula kata kita bangun malam tu kita buat je istikharah. Okey. Tapi saya pegang pandangan Syekh Said Ramadan Al-Buti ni yang pernah biasa kita lakukanlah. Okay, kita buat solat setengah jam sebelum masuk waktu subuh tu. Kita dah sembahyang istikharah tadi, so kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau sekarang lebih kurang 5 suku ya, boleh lah, tak ada masalah lah. Setengah jam ataupun 40 minit lah kita ambil. Itu waktu kelas lah kan, 40 minit kan. Cantik lah untuk kita buat semayang tadi tu. Kita dah semayang 2 rakaat, so kita minta pada Allah Ta'ala. Itu di situ tempat doa yang paling mustajab. Dia kata. Ini pengalaman ulama, bukan pengalaman kita. Betul. Kita ni berkongsi ilmu saja kan. Saya bagi tahu saja, okey. Okey, itu di antara dia. Secara on off tu boleh, tak ada masalah kita nak buat. Bila kita rasa nak buat, kita buat. Tapi kalau kita tak nak buat, yang penting ketika itu kita berdoa pada Allah Ta'ala.
mungkin kita letih malam tadi, semalam kita puasa, kita tak mampu untuk bangun malam tadi, kan, tak ada kekuatan. Hari ni waktu mustajab. So kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Insya-Allah kan, on off pun tapi tetap ada semangat untuk melakukannya dengan sehabis baik. Okey, kita ada pemanggil di talian, Ustaz. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aziz dan Ustaz Sabri, saya Ismail di Sungai Buloh. Tuan Ismail dari Sungai Buloh. Saya tanya Ustaz. Ya. Apakah tanda-tanda atau penunjuk akan seseorang itu memperolehi sesuatu hajat setelah sentiasa beristiqamah dengan solat istikharah? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail dari Sungai Buloh bertanyakan soalan berkenaan dengan tanda-tanda, petunjuk dan macam mana nak tahu alamat untuk kita ni dah dapat sesuatu jawapan dari apa pertanyaan kita berkenaan dengan macam mana kita lakukan solat sunat istikharah. Petunjuknya tu datang bagaimana, Ustaz? Silakan. Alhamdulillah. Okey. Di antara petunjuk yang boleh kita sebut di sini, tak semestinya itulah petunjuknya, kan. Okey. Mimpi. Oh, mimpi, mimpi. Selain pada mimpi itu, dalam mimpi itu juga ditunjukkan ada warna-warna. Disebut oleh para ulama, bukan saya sebut. Warna-warna. Warna. Sama ada warna dia putih, sama ada color dia hijau. Okey. Ada color ke ataupun gambar dalam mimpi tu warna putih? Mungkin lah. Saya pun kita tak pasti. Filem klasik. Mungkin hitam putih apa. Tapi digambarkan oleh para ulama. Okey. Ada kata kalau putih dan hijau ni menunjukkan eloklah benda tu berlaku. Okey. Adapun samar ataupun kelabu lah. Bukan kelabu asap, kelabu kan. Kemudian hitam. Dia kata benda tu eloklah ditinggalkan dalam istikharah tadi. Itu disebut oleh para ulama dalam mimpi kita tadi. Okey, tak semestinya juga dengan mimpi. Ada juga ulama kata macam mana dengan ketenangan. Tenang jiwa kita ni. Kita bangun pagi tu rasa tenang. Itu di antara tanda-tanda istikharah yang telah kita lakukan. Yang itu istikharah itu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia berjalan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mengadu pada Allah Taala, itu di antara kita. Kan? Selalunya kalau macam mana pula, Ustaz? Kalau kita ni terlalu fokus. Aku nak. Okey, dia ada dua pilihan. Dia fokus yang satu ni je. Okey. Boleh jadi juga kata ulama, benda itu berlaku pada diri dia. Kan? Sedangkan sebab kehendak hati dia. Allah Taala izinkan ketika itu. Itu yang saya sebut tadi tu. Faham? Bila saya sebut tadi tu, bila Allah izinkan, berlakulah benda tersebut. So janganlah kita, bila kita dah benda tu dah berlaku, jangan kita kata pula berlaku pula sebaliknya selepas beberapa masa, kita kata pula tak betul lah istikharah kita dulu apa semua, tak. Itu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara tanda-tanda yang boleh kita sebutkan. Okey. Mimpinya, tenang jiwa kita, kan. Itu di antara tanda lah, ataupun kita memang merasa ini insya-Allah rezeki aku dapat. Hati kita rasa tenang. Itu insya-Allah di antara tanda-tanda yang diberikan. Tapi kadang-kadang ada pula orang, Ustaz, yang mana bila jawapan tu dia dah dapat, tapi dia macam, aku tak boleh terima ni. Dia jadi macam nak buat sekali lagi. Mungkin ada pula macam tu, Ustaz. Macam mana? Baik, kalau dia buat, dia dah nampak dah yang Allah Ta'ala tunjuk tadi. Katalah dia nak buat istikharah, Allah tunjukkan dia hitam. Okey. Allah, benda dia nak putih, dia Allah bagi dia hitam. Okey. Nak teruskan juga ke? Buat lagi istikharah. Buat lagi istikharah. Tak apa. Sebab istikharah selalu pun tak ada masalah. Betul. Itulah satu petunjuk yang baik. Kita gabungkan tadi. Boleh juga solat hajat tadi, kan. Sekali kita buat solat hajat. Okey. Maksudnya bila mana Allah Taala dah bagi dah dalam kekaburan yang kita nak nampak tadi tu, kekeliruan kita tadi, Allah bagi dah pandangan untuk kita kebaikan, maka kita terimalah. Walaupun dia orang kata tadi kata tak nampak, tak jadi. Okey. Terima jugalah dulu untuk kebaikan diri kita sebelum berlaku benda-benda yang tak elok dalam diri kita. Begitu istikharah kita lakukan. Sebab kita merancang, Allah juga merancang, tapi Allah sebaik-baik perancang dan jawapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mesti yang terbaik dan ada hikmah di sebaliknya. Baik, kita ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita. Dari sahabat kita Ram Desaru. Tapi sebelum kita ambil soalan tersebut, kita berehat dahulu. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kekal dalam keadaan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah,
kami berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pasrah dengan istikharah, semoga apa yang kita harapkan dapat pedoman dari Allah Subhanahu Wa Taala dan segala langkah kita dibimbing olehnya. Itu yang kita mahukan dalam kehidupan kita. Setiap apa keputusan yang kita lakukan nakkan panduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita keliru dengan dua pilihan yang terbaik datang dalam kehidupan. Dah ada yang baik dan yang baik, tetapi nak pilih yang mana yang terbaik, itu yang kita mahukan. Itulah yang kita bawakan pada hari ini tentang solat sunat istikharah, nak memilih yang terbaik dalam kehidupan. Okey, kita nak teruskan perbincangan kita. Kalau tadi kita dah kupas berkenaan dengan bagaimana nak lakukan, cara yang terbaik, adab-adabnya, dan kita kongsikan pelbagai persoalan tadi, dan kita nak teruskan dengan soalan di Facebook. Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Ram Desaru. Baik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Saya ingin bertanya, adakah solat istikharah jalan terakhir memohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala sebelum membuat sesuatu keputusan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada yang bertanyakan soalan Ram Desaru. Cantik soalannya Ustaz. Dia kata solat istikharah ni di awal-awal ke ataupun di hujung? Buat benda lain dulu ke ataupun istikharah dulu? Bagaimana Ustaz? Okey, baik. Alhamdulillah, satu soalan yang baik untuk kita. Sama ada nak buat awal ke ataupun nak buat di penghujungnya. Sudah kan dia ada keputusan sebagai contoh. Okey. Adakah perlu dia buat istikharah juga? Okey. Tak juga perlu dia buat istikharah. Dan tak semestinya apa saya sebut, kita sebut dah. Tak semestinya solat istikharah itu ialah kita lakukan itu macam solat hajat. Tak. Kan? Istikharah ni minta bimbingan saja. Okey. So kalau kita dah ada keputusan ataupun kita dah ada apa yang kita lakukan, so kita lakukan jelah. Begitu. Sama ada kita nak, kalau kita nak dibimbing juga dengan Allah Taala daripada sudut yang terakhir kita nak buat juga, itu lebih bagus. Betul. Itu lebih baguslah. Sebab tu kita kata istikharah ni ialah penunjuk arah kita yang kita sekarang ni dengan kabur dengan keputusan ataupun kita dah ada keputusan, so kita nak lakukan juga. Maka kita bolehlah buat istikharah atau tak buat pun tak ada masalah sebenarnya. Dia tidak sampai, sebab solat istikharah itu bukan fardu. Kan? Cuma kita nak memahamkan pada di sini ialah nak kenal pasti isu dan juga pilihan yang kita ada. Itu saja. Kalau kita dah ada pilihan, so kita lakukanlah pilihan kita tadi. Tanpa istikharah, tanpa istikharah pun tak apa, tak ada masalah. Cuma kalau kita lakukan istikharah itu lebih bagus. Lebih bagus. Kenapa? Dia ada dorongan dia, kan? Itu saja. Itulah yang kita nak sebenarnya. Kadang-kadang dah dapat keputusan, tapi dia tetap lagi dalam keadaan nak mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustaz, contohlah ada orang ni bila mana dia dah jumpa satu jawapan daripada apa yang dia nak tu, tiba-tiba dalam keadaan dia dah yakin dengan tu, datang pula yang lagi baik. Kan, datang pula yang lagi baik, tapi yang ini dah terbaik. Tapi dia kata tak ada istikharah, nak pilih sendiri. Jadi mungkin Ustaz ada komen sikit berkenaan dengan. Alhamdulillah, satu soalan yang baik juga. Okey, dia tak buat istikharah, tapi walaupun dia buat istikharah, tapi istikharah itu tak menunjukkan kepada dia yang benda itu baik untuk dia ataupun benda itu baik saja untuk dia. Tapi dia nampak pula ini lebih terbaik. Ini lebih terbaik. Okey, mengikut naluri hati dia. Naluri hati. Boleh je, tak ada masalah pun sebenarnya. Kita kena faham kat sini, satu benda keputusan yang kita buat itu mestilah kita lapangkan fikiran kita. Yang pertama, jangan terlalu terikut sangat benda tu. Okey. Tenangkan hati kita. Kan? Tenangkan jiwa kita ini untuk kita dapatkan benda tadi. Tadi saya sebut tadi. Okey, fikir dan teliti dan pertimbangkan dengan sewajarnya. Kita kena fikir dengan teliti. Benda ni aku nak buat ni, okey, contohnya adakah boleh? Kan? Contohlah. Biasanya kita akan kaitkan benda macam inilah. Kita nak suka satu orang ni, kan? Biasanya orang akan kaitkan dengan istilah jodoh, kan? Okey. Kita suka orang ni. Tapi keluarga kita tak suka dia pula. Okey. So kita bergaduh dengan keluarga kita ke atau kita nak buat macam mana? Kita, sebab itulah saya kabur tadi, kita kena fikir sebaik mungkin, terangkan kepada keluarga kita sebaik mungkin, dan kita mengadu kepada Allah Taala. Itulah tempat yang terbaik untuk kita mengadu. Kan? Okey, kalau mak bapak kita tak bagi, kita buat istikharah, minta petunjuk pada Allah Taala dengan pilihan kita tadi tu, supaya apa? Supaya Allah Taala tunjukkan kebaikan apa yang dia ada,
supaya mak bapak kita pula boleh menerimanya. Tapi mungkin biasa terjadi macam itu tu. memang biasa Bila terjadi. kita dah orang kata apa, dah dapat jawapan memang Ya. tapi family pula tak berkenan. family tak bagi. So kita boleh juga buat istikharah tu. Tak semestinya apa yang kita lakukan itu dan juga apa yang disebut oleh keluarga tadi tu kita ambil di antara tengah. Kita kabur tu, itu yang kata kabur tadi tu. Betul. So kita buat satu benda yang terbaik untuk kita. Kita dah minta mohon pada Allah Taala, tapi kita kena ingat, saya sebutlah tadi kan, kita kena ingat di ujung tu, tak semestinya apa yang kita ingat, kita pandang hari ini baik, dia akan baik depan Baik ke tu. depan. Mungkin Allah Taala takdirkan ketika itu. Betul. Dan yang depan nanti apa akan berlaku. Musibah-musibah yang akan berlaku. Dan kita letak dekat situ di ujung sekali tu. Betul. Tawakal dan tawakal kita kepada Allah dan teruskan dengan berdoa. Itu kepada penting. Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan? yang penting. Alhamdulillah. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Abdullah Osman daripada Seremban. Tuan Abdullah Osman dari Seremban, Negeri Sembilan. Ni apa soalannya, Tuan? Ni nak tanya Ustaz tentang dua perkara lah. Satu, tentang kalau kita istikharah, katakanlah kita antara A dan B, yang mana satu kan, kita mohon pada Allah sembahyang istikharah. Katakanlah Allah bagi petunjuk A, tapi kita ambil B. Adakah ini berdosa macam mempersendakan? Dan lagi satu, kalau istikharah ni selalu dapat dalam mimpi. Kalau mimpi itu di siang hari macam mana? Bolehkah dipakai? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Abdullah Osman bertanyakan soalan. Menarik soalannya Ustaz. Dia kata yang pertama, bila mana minta solat sunat istikharah dah buat, dah dapat jawapan A tetapi dia ambilnya B. Kan, orang dah bagi jawapan, dia ambil pula yang lain. Dan soalan yang kedua tadi dia kata, saya simpulkan untuk mudah kita fahami kepada penonton-penonton juga kepada Ustaz. Nak ketahui macam mana mimpi yang benar dan mimpi yang boleh jadi petunjuk, dan bagaimana nak tahu mimpi itu boleh dijadikan sebagai petunjuk. Bagaimana Ustaz? Okey, baik. Alhamdulillah, A atau B? A atau B? Dan Allah tunjuk dia A, Dia ambil tapi B. dia pilih B. Itu pilihan hati dia. Okey, ya. terpulang kepada orang tadilah. Sebab tak semestinya kita mengikut istikharah kita lakukan. Okay? Cuma kita tadi buat istikharah ni untuk ketetapan jiwa. Untuk ketetapan apa yang kita nak lakukan. Bila kita dah dapat isyarat tadi tu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba kita pilih pula untuk kita. Kita pilih. Itu Firasat dia pula. itulah saya bilang tadi. Bila kita dah buat benda tadi tu, kita fikir dengan baik, kan? Okey, kita fikirlah. Ya. Jangan ikut nafsu kita, tapi kita fikir dengan baik. Iman yang kita ada di hati kita, iman yang kita ada dengan dalam diri kita ini, kita pegangkan dia. So, kita dah buat pilihan, B kita nak ambil. So, kita serahkan tawakal itu kepada Allah balik. Dan berdoalah, sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya pilihan kita itu adalah benar. Walaupun Allah tunjuk yang A, kan? Tapi kita ambil B. Tapi kita boleh juga bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan serahkan balik kepada urusan itu kepada Allah. Allah lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui. Okey. Dan yang Mimpi. kedua tu, Ustaz. Okey, adakah dia menjadi Petanda, petunjuk. petanda? Okey, tak, saya sebut tadi dah kan. Mungkin dalam istikharah ni tidak menjadi syarat dan petunjuk kita mesti mimpi. Tak mesti. Sebab tu kita rasa prosesnya lapang dada kita, tenang fikiran kita. Okey. Kita dah boleh fikir yang terbaik, itulah yang boleh kita ambilkan. Okey. Itu dalam bab istikharah. Pertanyaan tadi tu, mimpi di siang hari. Mimpi di siang hari. Boleh guna pakai ke mimpi ni? Mimpi di mimpi siang ni ada hari. 3 sebenarnya kan. Dalam tafsiran mimpi pun ada 3. Kata Ibn Sirin kan dalam kitab dia tu, tebal kitab dia tu. Saya memang pernah bacalah kitab ni. Dan memang kalau kalau tak silap saya, terjemahan di Malaysia ni 2 jilid. Kalau tak silap saya lah. Rumi, Ustaz? Rumi. Tapi kalau di bahasa Arab tu 1 jilid, ataupun tebal. Dia tebal kotak tisu tu maksudnya kan. Macam kamus Dewan. Macam kamus Dewan tu tebal. Ini pengalaman yang saya ada dalam bab mimpi ni. Okay? Saya pernah baca, saya satu hari, masa saya belajar lagi. Saya satu hari saya mimpi saya bertawaf di Kaabah. Kan? Okey, saya bacalah buku tu. Pergi ke maktabah, cari buku tafsiran mimpi. Bila saya baca buku tu, Ustaz mimpi tawaf. Tawaf di Kaabah. Okey, saya mimpi. Ini kita nak relate kan, kaitkan. Okey, benda yang tadi itulah. Betul ke tak betul ke wallahu alam lah. Okey, tapi ini tafsiran. Ini ulama besar ni. Ibn Sirin ni memang terkenal dengan tafsiran mimpinya. Ada juga qaul fiqh dia, tapi taklah sehebat Imam Nawawi apa semua kan. Tapi bab mimpi memang dia hebat. Okey, bila kita baca tu, dia kata orang yang mimpi bertawaf di Kaabah, insya-Allah dia akan menunaikan ibadat haji ataupun umrah.
Okey. Saya pun peganglah. Selang beberapa bulan lepas tu, kawan-kawan ajak pergi umrah. Ya. Maksudnya dia dua tadi lah. Mimpi tu boleh diguna pakai lah kan. Okey, guna pakai apa? Mimpi tu mimpi yang baik. Khair, mimpi tu mimpi baik. Mimpi ni dia ada mimpi mainan tidur. Ada mimpi syaitan, mimpi mainan syaitan. Ini kata tajuk bab mimpi pula lah, tapi kita uras Kita sikit. masuk sikit. Sebab dia kata kita mimpi di siang hari kan. Okey. Ada mimpi ni mimpi memang mimpi ra'yu salih dia panggil. Mimpi para anbiya, mimpi para orang-orang yang soleh itu adalah benar. Okey. So mimpi kita ni mungkin duduk main tengah ni. Mimpi mainan tidur lah. Atau mimpi mainan syaitan kan. Mimpi syaitan ni macam mana? Yang ngigau tu yang berjalan. Itu jenis ngigau berjalan. Yeah. Okey, dia mimpi ni. Mungkin dia orang kata apa? Dia tidur. Dia mimpi syaitan. Rupa-rupanya dekat subuh dah. Itu mimpi syaitan lah. Boleh jadi. Dah sembahyang lah jadi pak imam tu. Kan? Okey. Sembahyang di masjid pula. Sedangkan masjid tak masuk kan? Yeah. Okey, tapi itu mimpi-mimpi yang disebut. Okey, dia mimpi di siang hari. Adakah mimpi itu boleh diterima sebagai petanda? Sebab tu dalam penafsiran ini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam tafsiran dia sebut bab ni tidak semestinya mimpi itu menjadi sebagai prasyarat untuk kita mengikuti istiqarah tersebut. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Dan lain-lain ulama lagi lah. Boleh kita tengok nanti dalam kitab tafsir kan sebagai tafsir untuk memahamkan istiqarah tadi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Boleh kita guna pakai dan boleh juga kita tidak mengguna pakai untuk mimpi tadi. Betul. Macam Ustaz sebut sebentar tadi berkenaan dengan mimpi ni, dia datang dalam bentuk ada yang datang dari firasat dan ada juga yang datang dalam bentuk nasihat daripada orang soleh dan juga ada pula yang memberikan daripada mimpi. Mungkin dalam keadaan Ustaz kongsikan sebentar tadi. Dan Ustaz, kalau kita perhatikan di sini ada sahabat kita yang bertanya, katanya bila mana dah dapat jawapan. Bila mana dia minta dah dapat jawapan tapi dia tak nak pula dengan jawapan tu. Dia macam petikaikan pula, dia kata apa ni, aku minta yang ni, aku minta yang ni. Ni rasa macam tak betul je ni kan. Dia mempertikaikan. Jadi kita kaitkan sedikit lagi dengan soalan daripada Tuan Abdul Osman tadi yang A tadi tu yang dia kata adakah berdosa ataupun mungkin itu memang lumrah Ustaz. Dia mempertikaikan pula. Kita nak pertikai sesuatu benda yang dalam ilmu Allah. Tak boleh. Satulah. Okey, adakah kita mempersenda-sendakannya, kita buat istiqarah, tiba Allah tunjukkan ini, tiba kita nak buat pula ikut Allah tu. Itu kita sebut, sebab tu istiqarah tu maksudnya pilihan kebajikan. Pilihan kebaikan yang kita nak buat. Bila kita dah buat istiqarah, kita nak ikut yang itu pun boleh, tak ikut pun tak apa. Saya sebut tadi dah. Sebab itu pilihan. Tapi kalau Allah yang menunjukkan pilihan itu adalah yang terbaik untuk kita ketika itu. Kalau yang ke depan, wallahu a'lam. Adakah kita ni mempersenda-sendakan Allah SWT dengan sebab kita buat istiqarah lepas tak ikut pula apa yang tak juga. Tak juga, bukan mempersenda-sendakannya. Orang yang mempersenda-sendakan ni dia buat main-main. Dia main-main. Tak apa, kalau tengoklah buat istiqarah jelah. Macam mana istiqarah ni? Ada tak ada. Kalau Tuhan tunjukkan aku muka dia jelas nanti, okeylah. Kalau Tuhan ni tak nak lah. Okey. Itu memang dah pada awal niat dia untuk mempermain-mainkan isyarat yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. So kita kena buang yang itu dulu. Dan kita kena penting ambil, kita nak buat keputusan tadi, kita fikir dengan tenang yang baik. So kita buat istiqarah supaya apa, Allah tunjukkan kita kekaburan yang kita ada tadi. Faham? Itu pilihan. Itu pilihan yang kita nak, bukanlah dia. Wallahu a'lam. Orang kata apa? Orang panggil apa? Bersenda gurau bukan. Nak tapi bersenda bukan. Ada sedikit lah. Dia rasa macam hujung-hujung tu dia ada salah, mungkin rasa macam tak betul, mungkin macam tak kena dengan apa yang dia dapat tu. Tapi sebenarnya mungkin itu firasat daripada hati. Tapi Ustaz, ada tak itu kaitan juga dengan mainan syaitan? Dia kacau pula kita punya jawapan. Boleh tak dikaitkan dengan permainan syaitan? Mungkin barangkali. Boleh jadi. Sebab itulah saya sebut tadi, kalau saya tengok dalam kitab-kitab tentang amalan kan, tentang amalan lah, buku-buku kitab-kitab ditulis oleh para ulama yang muktabar ni, dia akan kaitkan bila kita bangun malam ni apa solat yang kita perlu buat. Faham. Bila kita dikaitkan dengan benda tadi, solat tahajud, solat kita minta apa dengan Allah SWT, kemudian solat taubat, kan? Kemudian solat tasbih, kemudian solat hajat. Ada apa? Taubat, hajat, tahajud. Kalau kita buat istiqarah, kita buat istiqarah. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi dipermain-mainkan oleh syaitan yang tak nampak ni. Okey, dengan rasa tetap dalam pendirian kita ni, kita lakukan itu adalah satu kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah.
Boleh jadi. So, kita boleh buat sebenarnya, tak ada masalah lah dalam cara ni. Adakah syaitan akan masuk benda ni? Syaitan memang dia akan ganggu lah kita. Betul. Kan, sebab syaitan ni memang itu cerita dia. Dia janji dia dengan Allah SWT dah. Dia akan merosakkan kita umat manusia ni, umat Adam ni. So kita kena faham dekat situ. Kita ambil lah satu ketetapan yang telah ditentukan. Kalau kita ni, sebab itulah kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala pun kan, doa yang biar doa kita tu kita minta yang tersembunyi, itulah yang kita kena khabar tu kat Allah. Ya Allah, tangguh dosa aku mungkin yang orang tak tahu. Mungkin aku dosa-dosa tersembunyi aku ni, engkau saja yang mengetahui. Dengan inilah aku mohon istikharah aku, kalau kebaikan untuk agama aku, untuk kehidupan aku selepas ini, kau tunjukkanlah kebaikan itu kepada aku. Itu sebab tu istikharah tadi begitu. Kalau dia keburukan untuk agama aku, untuk kehidupan aku, dan untuk selepas ini, ya Allah, kau tunjukkan juga pada aku. Sebab itulah nama dia pilihan dalam istikharah tadi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itulah jawapannya kepada penonton-penonton. Baik semua, biarpun wabak semakin reda, namun tanggungjawab kita untuk memutuskan rangkaian COVID-19 masih lagi diteruskan. Jaga penjarakan sosial, dakwah biar tanya Ustaz yang sampaikan. Berehat seketika, jangan ke mana-mana. Subhanallah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang masih setia menyaksikan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru pada pagi ini, mudah-mudahan mendapat sesuatu pencerahan berkenaan dengan apa yang kita sebutkan hari ini, solat sunat istikharah, mencari jawapan supaya tidak ada kekeliruan lagi dalam kehidupan sesuai dengan tema kita, biar tahu, jangan keliru. Baik, kalau tadi banyak kita kongsikan yang sempat diambil, dan saya nak kongsikan kepada penonton-penonton berkenaan dengan 5 solat sunat yang jangan ditinggal dalam kehidupan kita. Yang pertama, solat sunat hajat. Yang kedua, solat sunat istikharah. Yang ketiga, solat sunat tahajud. Yang keempat, solat sunat tasbih. Dan yang kelima, solat sunat duha sebagai pembuka rezeki. Catat dan sebarkan kepada sahabat-sahabat anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebarkan kebaikan. Okey, kita ada soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita, Syah Natalisha. Baik, Assalamualaikum. Umum mengetahui solat istikharah adalah solat untuk memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan saya ada 2 soalan. Yang pertama, berapa lamakah tempoh yang terbaik dianjurkan untuk kita solat istikharah? Contoh, adakah 3 hari berturut-turut atau 7 hari berturut-turut? Sebab tak dapat ketetapan hati lagi Ustaz untuk permasalahan tersebut. Dan soalan yang kedua, selalulah orang cakap petunjuk akan datang melalui mimpi. Saya pun amalkan wudu Ustaz, memakai pakaian yang sesuai dan berwangian sebelum tidur. Tapi tak dapat juga mimpi. Andai kata ia hadir melalui hati, Ustaz ada tak tips tak nak mengenal pasti? Ustaz ada tak tips nak mengenal pasti jawapan melalui hati? Sebab fitrah hati kan Ustaz berbolak-balik. Terima kasih Ustaz. Semoga sentiasa dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih mendoakan. Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan, Aisyah. Dan macam mana Ustaz katanya tadi, 3 hari berturut-turut, 7 hari berturut-turut ataupun 14 hari, hari-hari gaji? Bagaimana Ustaz? Silakan. Alhamdulillah. Okey, 3 hari, 7 hari, dia 3, 7, 9. Itu biasalah orang kita. Biasa. Dia ganjil-ganjil. Dia ganjil-ganjil. Okey, kenapa tak sebut 5? 5 jarang. 5 jarang. Jarang. Dia akan sebut 3, 7. Itu memang biasalah. 1 lagi jarang. 1 jarang. 4 Okey, kadang-kadang. Itu lain. Kita nak kaitkan kat sini iaitu seboleh-bolehnya bagi kita sentiasa berulang-ulang melakukan solat tersebut, solat istikharah tersebut, agar pilihan yang kita ini dipandu oleh dengan petunjuk daripada Allah SWT. Okey. Hati serta naluri kita sentiasa merasa lapang apabila melakukan pilihan tersebut. Itu kita nak lapang hati kita tu. Okey, sebab kata Imam Nawawi, dia pilih, Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi tak pilih mimpi. Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar, maka hendaklah dia memilih perkara yang merasa lapang dadanya pada perkara tersebut. Itulah istikharah dia. Rasa lapang tak hati dia. Okey. Tadi kata nak buat berapa hari? Nak buat berapa hari? Ataupun 3 hari ke, 7 hari ke, 9 hari ke. Okey, kita boleh kerap buat. Selalu buat. Tak ada masalah. Setiap hari tak apa. Tak apa. Okey, kalau kita tengok tadi contoh, sebagai contoh saya sebut tadi, ada ulama dalam kitab Ilatul Salikin ni kan, Syekh Abdul Samad tulis dalam kitab dia pun buat gabungkan dua sembahyang ni kan. So kita boleh buat hari lah maksudnya. Faham. Itu yang disebut oleh para ulama kepada kita. Kemudian
selain daripada itu, dia dah pakai dah, ambil wudu. Soalan yang kedua kan, dia ambil wudu syar tadi kan. Dia ambil wudu apa semua, dah pakai pakaian yang elok untuk tidur apa semua, untuk mimpi. Tiba-tiba tak dapat juga mimpi. Okey, macam mana ni? Kata Is Abdul Salam, lakukan apa yang mufakat dengan dirimu. Kecenderungan hati kita. Balik pada hati kita balik. Balik pada hati. Okey. Tak semestinya melalui mimpi. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani pula, apa yang muktamad adalah janganlah seseorang itu melakukan sesuatu perkara yang padanya didorong oleh hawa nafsu, walaupun dia merasa lapang dadanya dengan melakukan perkara tersebut sebelum dia melakukan istikharah. Okey, ikut hawa nafsu dia tak boleh juga. Tak boleh. Dia kena fahamkan kat situ, iaitu sebagai saya sebut tadi lah, kita tenangkan jiwa kita sebelum kita buat istikharah tu. Okey, contohnya malam ni kita nak buat istikharah. Sebagai contoh, kita ada pilihan A dengan B. Ya. Okey. Ataupun kita memang dah berkawan dengan si A ni, lama dah kita kawan. Daripada universiti lagi. Dah habis universiti dah. Ya. Tak jumpa masa PKP ni je kan. Okey, contohnya ingat-ingat nak pergi raya baru ni rumah dia. Tak boleh. Apa tak dapat. Buat istikharah. Tak payahlah istikharah kan. Dah tahu dah tak boleh. Kan. Walaupun dia bebas bersyarat. Kan. Bersyarat tapi masih lagi PKP. Tak payah fikir tu. So kita nak buat istikharah tadi sebagai contoh. Okey, kita buat istikharah. Pilihan kita tepat tak untuk si A ni tadi. Yang kita dah berkawan lama tadi. Okey. Ada ulama kata bila kita dah buat macam tu, kan. Sebagian ulama kata itu tak perlu diistikharahkan. Kenapa? Sebab kamu dah memang nak dia. Satu. Okey. Kenapa? Nanti kamu tidak mensabitkan apa-apa yang berlaku. Selepas itu kamu tak mensabitkan dengan diri kamu, dengan nafsu kamu, tapi kamu mensabitkan dengan istikharah kamu. Maksudnya sabit dengan Allah Taala. Itulah. Maksudnya kita tadi kena fahamlah. Okey. Yang pertama sekali kita nak buat tu dalam keadaan kita lapang fikiran kita ini, fokuskan apa yang kita nak buat saja, tenangkan jiwa kita. Okey. Kita buat istikharah, minta Allah Taala tunjukkan kepada kita. Okey, ataupun kita minta pendapat orang yang kita boleh percayai. Kan? Selalu kita khabar macam mana? Aku nak abang seorang je. Nak khabar kat Mika seorang je. Tak nak khabar orang lain ni. Rupanya dah 10 orang dia tanya dah. 10 orang dah dia tanya. 10 pendapat dia ada dah. Itu salah. Okey, maksudnya dia nak bermesyuarat tu dia kena fahamkan. Okey, apa yang dia nak kena minta? Apa yang dia nak minta pandangan dekat orang tu? Apa nak minta pencerahan? So kalau ustaz ni dia khabar, dia bagi tahu begini. Nak ikut tu boleh. Kemudian kita tunaikan dengan istikharah tadi. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Lepas itulah kita last kali tadi. Saya sebut dah. Banyak kali dah. 3-4 kali saya sebut ni. Lepas kita buat semua, tawakal dan berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Betul. Itulah yang Ustaz ulang dari awal tadi sehingga ke kini berkenaan dengan setelah kita lakukan istikharah, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz, kita ada sekali lagi VT soalan dari penonton kita di luar sana yang ingin berkongsi soalan mereka dengan penonton-penonton semua. Baik, kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nama saya Muhammad Syah binti Ahmad dari Semarak, Kuala Lumpur. Di sini saya ada satu soalan untuk diajukan. Adakah dengan melakukan istikharah semata-mata sudah memadai bagi kita? Atau kita perlu meminta pandangan daripada yang arif dulu? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Dia kata, adakah hanya memadai solat sunat istikharah ataupun terlebih dahulu kena minta pandangan dari yang arif berkenaan dengan solat sunat istikharah dan juga pada masalah yang terjadi kepada dia pada pilihan yang nak ditentukan. Bagaimana dahulu? Baik, terima kasih kepada sahabat kita Tuan Syah Cik Ahmad dari Semarak, Kuala Lumpur bertanyakan soalan. Jadi macam mana Ustaz? Yang mana lebih utama Ustaz? Minta pandangan dahulu ke solat sunat istikharah dah cukup memadai? Silakan. Alhamdulillah, soalan ni bagus. Okey, kita dah ada dah. Kita punya fikiran kita. Betul. Kita nak buat perancangan kita dah ada dah. So kita yang keduanya kita pergi tanya. Pula. Tanya, mesyuarat. Mesyuarat. Okey. Ataupun kita bertanya pada orang yang lebih arif daripada kita tentang pandangan apakah pencerahan yang dia boleh dibagi tahu. Faham. Okey. Dan yang ketiga, kita buat istikharah. Tak semesti istikharah dulu. Betul. Kan? Tak semestinya kena buat istikharah saja. Kita dah ada pandangan yang pertama, kemudian kita jumpa orang yang lebih kita percayai, so kita buat. Dan yang ketiganya, kita buat istikharah. Atau kita dah ada pandangan, kita
pandangan orang tadi ada, so kita tak buat istikharah pun tak apa. Tapi aula yang terbaiknya tunaikan istikharah tu juga. Okey. Kalau kata ustaz ni kata macam ni, biasanya kita jumpa ustaz lah ataupun pakar motivasi ataupun siapa-siapa kawan-kawan kita yang karib ke, yang dekat dengan kita, yang boleh berbincang dengan kita, yang faham masalah kita. So kita bincang dengan dia, so dia tiba-tiba dia bagi pandangan. Okey, pada pendapat aku lah, pandangan aku lah tak okey apa semua. Okey, kita dah jadi orang kata keliru kat situ. Faham. So kita nak hilangkan kekeliruan dia. Kita buat solat istikharah. Insya-Allah. Mudah-mudahan dengan solat istikharah tadi Allah tunjukkan dia satu ketetapan yang terbaik untuk dia membuat pilihan. Tapi mungkin kadang-kadang kita perlukan juga ustaz bila dah buat solat sunat istikharah, tapi perlu juga nasihat daripada orang lain sebab mungkin perlu petunjuk yang datang dalam tu kita tak berapa pasti apakah jawapan saya. Betul. Ustaz ada komen sikit. Betul. Kita tu saya kata tadi memang itulah yang terbaiknya kan. Wa amru syura bainahum. Kita mesyuarat tu bukanlah maksudnya kita keputusan kita seorang, tapi ada keputusan orang lain kan. Ada kawan orang yang memberi keputusan tu pula dia tidak berpihak kepada mana-mana pun. Dia cuma memberi pendapat dan pandangan dia saja. So kalau kita nak ambil pendapat dan pandangan itu yang terbaik. Kan? Allah kita ambil dah. Manusia juga kita ambil dah. Cantiklah. Susunan itu dah elok dah. Dulu dah ada. Hubungan dengan Allah ada, hubungan dengan manusia. Macam tadilah. Okey, Rasulullah ajar kita kan. Ya Rasulullah, sahabat tanya, kami nak buat satu pilihan ni ya Rasulullah, tapi kami kabur. Kata Nabi apa? Okey, buatlah kamu solat istikharah. Nabi menunjukkan solat istikharah dan berdoalah kamu kepada Allah Taala minta untuk kebaikan dan juga keburukannya di sana dengan istikharah kamu. Maksudnya kekuatan dekat situ seperti mana kita baca Quran lah. Bila kita baca Quran, ada kekuatan kita berdialog dengan Allah SWT kan. Kita bercakap dengan Allah Ta'ala. Dan dalam masa yang sama juga, bila kita beristikharah tu, kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kita. So kita minta yang terbaik. InsyaAllah Allah akan perkenankan pilihan kita dan bagi kepada kita petunjuk yang terbaik. Tapi Ustaz, bila mana sebut tentang istikharah dan kita minta petunjuk pilihan ni, kadang-kadang diri tu dia payah sikit nak terima orang kata pendapat daripada orang lain. Macam contoh ada sahabat kita bertanya soalan, saya ingat soalan dia. Dia kata, Ustaz, kalau contoh kita ni buat solat istikharah, mungkin ini lebih kurang macam soalan yang di awal-awal tadi. Dia buat solat sunat istikharah, tapi bila mana dah dapat jawapan tu, dia tetap dengan pilihan hati dia. Bila orang tanya kenapa dah buat tapi tetap dengan pilihan hati, ini tak sama dengan jawapan ni. Dia kata istikharah tadi aku tak nak buat pun, orang suruh, dia kata. Macam mana pula Ustaz dalam situasi ni Ustaz? Silakan. Dia jadi confused lah. Jadi confused ataupun dia jadi memang tak keliru lagi lah. Dia memang dah ada pilihan hati, tapi dia masih keliru lagi lah. Orang suruh buat, aku ikut orang je lah. Dia kata kan, dan orang tu suruh buat, aku buat je lah. Sebenarnya aku dah jawapan dah. Baik, kita ikutlah ketetapan yang kita ada tadi. Kan, jawapan yang kita dah ada. Itu saya kata tadi, tak semestinya kita melakukan satu perkara tadi dengan istikharah juga. Faham? Sebab apa? Tadi macam tadi saya sebut. Kita dah ada pilihan. Tiba-tiba orang kata, hang dah buat istikharah belum? Dia kacau pula. Kenapa saya istikharah pun? Aku dah memang nak dia. Contohnya, aku dah memang nak kerja tu. Okey, buat istikharah dulu. Kawan dia kata, tak apalah. Ra'i kawan kan, dia kata kan. Kita nak apa, kawan dah bagi pandangan, aku pun buatlah. Tak salah juga. Tak salah juga kalau dia tak ikut apa yang disebut tadi tu. Cuma kita pada ketika itu saja. Sebenarnya istikharah ini adalah kekeliruan yang berlaku dalam diri kita ni untuk membuat satu keputusan. Dan kita mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kebaikan atau sebaliknya. Begitu. Itu istikharah tadi. Tapi kawan tu petikai pula. Iyalah, memang biasalah. Dah dapat yang ni, kenapa pula kau ambil yang ni? Dah dapat yang pula ambil ni. Kawan pula datang petikai tentang apa yang terjadi dalam kehidupan. Tapi mungkin Ustaz kita nak selit sikit lah Ustaz kan, berkenaan dengan soalan. Mungkin agak asas juga soalannya berkenaan dengan istikharah ni. Istikharah ni bila mana kita faham dua yang baik datang dalam kehidupan, itu istikharah nak pilih yang terbaik. Tapi kalau satu tu 50-50, satu tu baik, yang tu pun kena istikharah ke Ustaz ataupun macam mana? Tetap sama. Istikharah tetap sama. Tetap kita buat istikharah, itu yang terbaik. Sebab apa? Ini 50. 50-50. 50-50, dua-dua kita nampak. Tapi mana yang lebih baik, ya Allah? Sebab kita tadi kita minta untuk agama kita, kehidupan kita dan seterusnya. Kan? Okey. Samalah juga keburukan tadi tu. So kita minta lah. Kita dah duduk di antara tengah-tengah ni, macam mana nak buat ni? Okey. Mudah-mudahanlah kita minta petunjuk pada Allah Ta'ala tu. Kesempurnaan tu datang daripada Allah. Kita ambil dari situ. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Berkenaan dengan solat sunat istikharah. Walaupun dalam keadaan kita nampak pasti perkara itu dengan baik, tetapi istikharah itu pembuka kepada jalan menyelesaikan kekeliruan mungkin tentang pilihan. Ketika itu kita rasa, sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah kan.
mungkin pada ketika itu kita rasa benci pada satu perkara. Padahal ia baik bagi kamu. Faham betul. Nampak? Baik bagi kita. Dan boleh jadi kamu suka kepada suatu perkara sedangkan itu buruk bagi kamu. Dan ingatlah, kata Allah, ingatlah, Allah jugalah yang mengetahui semuanya itu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Maksudnya kat situlah kita rasa itu mungkin baik. Ya, betul. Tapi Allah Ta'ala kata itu tidak. Betul. Mungkin kita rasa itu tak baik, baik, tapi Allah Ta'ala kata itu baik. Sebab itu adalah ilmu Allah Ta'ala. Sebab tu bila orang tanya satu benda yang di hadapan kita tu, boleh kita jawab tak? Boleh tentu. Tak boleh. Kan? Hari ni kiamat ya? Wallahualam jawapan dia. Allah lebih mengetahui. Minggu depan kiamat. Wallahualam. Mungkin kita rasa yang itulah yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala tu, kita rasa itu tak baik. Tapi Allah tunjukkan kepada kita itulah yang terbaik. Kita terimalah yang Allah Ta'ala bagi itu lebih bagus sebenarnya. Tapi itu memerlukan kepada apa? Memerlukan kepada takwa kita kepada Allah Ta'ala. Betul. Sebab apa? Kalau kita, sebab kita ni tadi macam tadilah, on off. On off. Kan? Malam-malam on off. Okay. On off tu maksud apa? Bila ada benda baru nak buat. Ya, faham betul. Sedangkan kalau kita tersebut tadi dalam kitab Ihyatus Salikin tadi tu, teruskan. Sentiasa kita buat. Kalau kita biasalah, ini wallahualam kan. Bagus, macam ustaz lah, ini pengalaman kali, semua orang pengalaman kali pertama. Saya yakin ini semua pengalaman kali pertama macam kami. Okey, kita kebetulan pula masuk bulan Ramadan kan. Masa tu kita kan banyak tak ada ke mana, duduk di rumah, tak ada tazkirah di masjid. Sebagai contoh, saya tak ada tazkirah di masjid. Pernah tahu satu ketika kita pernah bercakap. Saya pernah cakap dengan orang rumah lah. Bercakap seorang-seorang? Tak, dengan orang rumah. Kan? Rumah, ya. Abang rasa nak rehat lah. Dah lama lah kita buka tazkirah. Bulan Ramadan ni kita nak rehat lah. Dia bagi rehat 4 bulan lah. Kan? Bukan dia bagi rehat sebulan. Maksudnya, okey, mungkin kalam kita tadi tu, Allah angkatkan dengan ujian yang ada. Nampak tak? Okey. Ada orang kata pula, saya nak jadi suri rumah lah, rasa lah macam mana, dah sibuk kerja ni, rasa suri rumah pula. Allah angkat dengan doa kita tadi kan. Yang kata kalam kita cakap tadi. Itu sebab tu kita rasa tadi, kita membenci satu perkara tu tapi baik di sisi Allah Ta'ala. Kita suka satu perkara tadi, Allah Ta'ala tak suka kepada kita. Sebab itulah kita tadi dianjurkan sentiasa melakukan istikharah. Kalau solat istikharah tadi. Minta petunjuk dari Allah. Bukan istikharah ni kita buat satu-satu benda kita nak dapat je. Macam lah solat hajat tu juga. Faham? Kan? Setengah kita ni buat duha bila sempit rezeki. Baru buat duha. Okey, sedangkan buat duha tu kena buat hari-hari. Okey. Nak buat hajat. Ada hajat baru nak buat. Ada ustaz tadi sebut berapa nak kena ulang balik lah. 12 rakaat. 12 rakaat ni mesti mustajab kan. Okey, pada kita 12 rakaat mustajab. Mungkin pada dia tidak mustajab 12 rakaat, mungkin 2 rakaat dah mustajab. Faham? Allah Ta'ala punya milik ilmu Allah Ta'ala. So, apa yang diajar oleh Rasulullah SAW tu kita ikuti dan kita buat. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Alhamdulillah. Wallahualam, boleh jadi sesuatu yang baik bagi kamu tetapi rupanya tidak baik, tetapi boleh jadi yang kamu tak suka itu ialah yang terbaik untuk kamu. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tanyalah Ustaz di TV3 berakhir di sini. Jangan lupa sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, bersama lagi kita untuk sambungan 30 minit di TV9 bersama untuk kita kupas berkenaan dengan solat sunat istikharah. Banyak kita kongsikan sebentar tadi, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Mungkin ada yang baru menonton, kita kupas pagi ini berkenaan solat sunat istikharah, bagaimana untuk kita mendapatkan jawapan daripada dua pilihan yang baik datang dalam kehidupan. Kita nak pilih yang terbaik dan panduan untuk kita melangkah dalam kehidupan kita, memberikan ketenangan pada hati atas apa
yang kita nak lakukan. Sidang penonton yang dirahmati Allah, teruskan jaga keselamatan diri, jaga jarak dan rajinlah membersihkan tangan, membersihkan diri dan sama-sama kita putuskan rangkaian COVID-19. Semoga cepat kembali dalam keadaan seperti biasa, dapat menjalani kehidupan yang indah seperti dahulu kala. Baik, sidang penonton, kita nak teruskan perbincangan kita. Kita nak ambil soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita, Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Apakah soalannya? Mari kita tinjau. Baik, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Ada dua soalan di sini. Yang pertama, adakah dapat petunjuk dari Allah dengan solat sunat istikharah jika seseorang itu banyak dosa atau solat fardu pun tak pernah cukup 5 waktu? Dan soalan yang kedua, selepas solat istikharah, jika petunjuk yang diberi berbeza dengan pilihan kita dan hati kita berbelah bagi Ustaz, apa yang perlu kita lakukan? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallah khairan kathira. Terima kasih kepada Tuan Faizal atas soalan yang ditanyakan. Jadi macam mana Ustaz? Soalan yang pertama dulu untuk kita jawab. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama dia berkenaan dengan dia tak solat apa semua. Okey. Ada tak dapat petunjuk? Solat fardu pun 5 waktu pun masih ini okey, baik, samar-samar. Sebenarnya kesedaran tu ada. Ya. Kalau kita tengok kat situlah. Okey, bila ditanya tentang solat fardu tu memang kewajipan yang perlu ditunaikan oleh seorang individu muslim bila mana dia baligh. Faham. Okey, itu yang pertama. So dalam masa yang sama dia nak menggerakkan hati dia tu untuk minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tunaikanlah. Kan solat istikharah tu boleh. Tak ada masalah pun. Fardu tu fardu yang mesti ditunaikan. Yang wajib ditunaikan sebagai seorang muslim. Tapi kita nak minta pula, adakah Allah Taala akan bagi dengan sebab kita ni pun semayang pun orang Perak kata celum-celap. Ya, celum-celap. Kalau utara sana celan-celup. Nak buat tak buat, bila rasa nak buat. Okey. Itu satu bab yang lain. Itu tanggungjawab tanggungjawab kita terhadap diri kita sendiri. Yang diperintah, apa yang difardukan oleh Allah Taala. Adapun kita nak melakukan solat sunat istikharah ni, kan kita ni pun orang baru nak beramai dia panggil. Ya, faham. Baru nak ada kesedaran. Buat je, insya-Allah. Ada petunjuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Soalan yang pertama. Dan soalan kedua Ustaz, dia kata macam mana? Dah buat solat sunat istikharah, jawapannya tak kena dengan apa yang kita nak. Berbelah bagi. Apa yang nak buat Ustaz? Okey, baik. Kita saya sebut tadi tu, kalau jawapan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu masih lagi berbelah bagi. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yeah. Kita buat istikharah tu untuk apa? Untuk diberkati apa yang kita nak laksanakan lepas itu. So masih lagi berbelah bagi, buat lagi. Buat lagi sehinggalah Allah Ta'ala menentukan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu pada kita. Ini saya sebut ni bahasa fiqh ni kan. Yeah. Susah tu. Nak dipaham sampai satu sudut ketentuan tentu. Sampai Allah Ta'ala takdirkan benda itu berlaku dalam hidup kita itu. Lakukanlah istikharah. Sentiasa melakukan sembahyang itu. Tak apa orang kata tak salah pun. Baguslah. Tak semestinya istikharah juga kan. Okey, tapi kita contohnya selepas sembahyang fardu kita nak buat istikharah. Boleh, tak ada masalah. Cuma jangan orang kata apa, kita terlalu mengikut kehendak hati kita sangat. Okey, kehendak hati ni macam mana? Sampai satu masa boleh masuk jarum syaitan dekat situ. Faham. Okey, kenapa? Sebab syaitan kata, kena buat ini. Nampak macam benda baik. Tapi kadang-kadang tadi sebut tadi lah, pada kita tu kita nampak baik tapi ada keburukan pada diri kita. Sebab itulah kita kena faham. Istikharah ini ialah penentuan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk kita mendapat rahmat, untuk dapat berkat daripada Allah Ta'ala dengan sebab sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah Ta'ala. Kan? Tadilah sebab pemurah dan penyayang Allah Ta'ala tu kepada kita. So kita digalakkan oleh Nabi SAW untuk melakukan ibadat tersebut. Wallahu betul a'lam. lah. Jangan terlampau ikut kata hati sangat, jangan terlampau ikut nafsu dan ikut emosi, takut jarum syaitan masuk. Dia twist sikit ya Ustaz. Lalu terjadilah kesilapan dalam memilih. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Azrin dan juga Ustaz Ali Sabri Abdul Rahman. Saya Omar bin Abdul Majid dari Pelda Cini Timur 3.
Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Hari Raya ya. Selamat Selamat Hari Raya Raya. kepada Dai dan juga Ustaz ya. Terima kasih. Pada pagi ini. Ya, Tuan. Wagas. Alhamdulillah wagas ya. Hari gini saya nak tanya ni Ustaz, soalan saya begini Ustaz. Bagaimana Ustaz menjelaskan daripada awal lagi tadi mengenai istikharah ini, solat istikharah ini. Soalan saya Ustaz ya, sekiranya kita buat istikharah ni buat kata Ustaz dia ialah untuk menentukan pemilihan ataupun kita berada di dalam dilema untuk memilih antara dua pilihan ini. Biasanya jodoh pun dia, kerja pun dia, semua kita ada dua pilihan. Tapi soalan saya, apakah sekiranya kita ni mempunyai hajat dan juga contohlah ya, kiranya kita dah ada dilema begitu. Tapi kita nak memilih itu menjadi kesukaran bagi kita dan kita menyerahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat pilihan kepada kita. Tapi bolehkah kita mohon contohnya kita ada benda-benda yang lain-lain lah, contohnya bukannya dia berada di dalam dilema, bolehkah kita membuat solat istikharah ini Ustaz untuk kita menentukan masa depan anak kita ke, pemilihan jodoh anak kita ke, boleh sebelum kita kita membuat pilihan itu kita menyerahkan kepada dia dulu Ustaz untuk kita buat istikharah sebelum kita buat pilihan. Bagaimana bolehkah keadaan begitu dalam keadaan situasi yang begitu, walaupun benda itu kita nampak seolah-olah kita dah pilihan terakhir tapi kita buat pilihan utama ialah istikharah dulu, kemudian baru kita buat pilihan kita. Bolehkah macam itu ke Ustaz? Ataupun menyalahi cara ke macam mana ke kalau kita membuat pilihan kepada Allah dulu baru kita buat pilihan pula. Itu macam tu boleh ke Ustaz? Itulah soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar Abdul Majid atas soalan yang diberikan pada pagi ini. Kalau saya dapat ambil apa intipati dalam soalan yang ditanyakan sebentar tadi, saya dapat faham ada satu benda yang menarik dia cuba untuk disampaikan. Kata Tuan Omar, contoh diberikan untuk solat sunat istikharah tapi untuk jodoh anak ke, pekerjaan anak ke, anak sama belajar ke apa ke, untuk keputusan pada anak ataupun siapa-siapa orang lain. Macam dia tanyakan di awal tadi yang wakil untuk orang lain tu, adakah boleh macam itu? Contohlah ya, anak yang datang, dia kata, mak saya dah ada pilihan untuk jodoh saya, ini dah dia. Kita buat solat istikharah adalah untuk menentukan boleh ataupun tidak kita terima. Macam tu Ustaz. Mungkin itu yang saya faham. Okay, silakan Ustaz. Kita dah sebut, kalau hurai pada awal tadi, kita dah sebut dah. Bila mana untuk melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain. Okey. Macam wakil tadi ya. Eloklah orang tu buat sendiri. Okey, ini tak. Dia bukan nak menentukan, dia nak ambil penentuan saja. Penentuan. Okey, boleh tak dia nak contohnya anak dia nak kahwin ke atau apa semua, dia nak dia approve bukan ke tak approve. Approve ke tak approve kan. Okey, baik. Kat situ kita buat inilah. Kita boleh buat istikharah. Dan lepas daripada istikharah tu, saya sebut tadi dah, perbanyakkan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil keputusan Allah. Keputusan Allah lah kan? Allah, kita buat istikharah tu keputusan Allah. Sebenarnya kita banyakkan berdoa kepada Allah Taala supaya keputusan itu ditetapkan oleh Allah Taala ikut apa yang kehendak Allah. Adakah salah atau tidak? Tidak, tak salah. Cuma kalau untuk orang tu kan, untuk kita sebut awal tadi dah, untuk orang tu biarlah orang tu yang melakukan istikharah. Cuma ada kalau nak tanya salah ke tidak, tak salah. Tak ada salah apa-apa pun. Cuma kita nak tolong bantu. Kita nakkan, okey, contohnya anak kita nak masuk universiti ni. Maksudnya daftar je lah kan. Tiba-tiba dia ada 2-3 pilihan pula. Semua baik-baik, semua bagus-bagus universiti. Yang mana lebih utama kita nak masuk sebagai contoh universiti tu. So kita pun buat istikharah untuk dia. Faham. Boleh tak kita nak buat istikharah untuk dia? Boleh, tak ada masalah. Kan? Abi tengok, bapa tengok, kan? Ayah tengok, ini yang baik untuk kamu. Anak kata tak nak lah ya. Okay, nanti saya buat lah. Kamu okey. Bila anak kata tak nak kat situ, so kita kata buat istikharah juga. Minta petunjuk pada Allah Ta'ala. Mungkin kita sama. Okey, buat dulu. Okey Ustaz, kalau contoh buat solat sunat istikharah sekali berjemaah, boleh ke Ustaz? Okey, berjemaah ni dia sebenarnya solat ini tidak dianjurkan berjemaah. Dia buat satu family Ustaz. Okey, istikharah ni tidak dianjurkan berjemaah. Kita kena tengok kat sini dalam fiqh ni disebut oleh para ulama kepada kita yang boleh solat berjemaah ni ialah solat sunat istisqa, solat sunat dua Aid kan, solat sunat gerhana dan solat tarawih. Itu apa Ustaz? Solat sunat dua Aid tu dia apa? Aid. Aid Fitri. Aid Fitri ada Adha. Aid. Ya. Maksudnya 2 hari raya. Okey. Maksudnya 4 solat ni. Ya.
Kalau dalam kitab fiqh kita baca 4 solat ni saja yang dianjurkan untuk berjemaah. Okey, ada pun yang lain tu khilaf ulama. Kan? Tapi kalau kita tengok istikharah ni eloklah orang tadi yang melakukannya. Buat seorang-seorang. Itu seorang-seorang. Untuk Okey, walaupun orang ni banyak dosa. Macam tadi lah yang soalan tadi kan. Dia banyak dosa apa semua. Sebesar mana dosa dia pun kepada Allah Ta'ala, selagi dia tidak syirik kepada Allah, insya-Allah Tuhan akan beri petunjuk kepada dia. Selagi tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan bagi petunjuk kepada dia. Dan yang penting sekali bila mana kita minta pada Allah Ta'ala tu ialah kepercayaan dan juga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Itu yang penting. Itu penting. Untuk sama-sama kita fahami berkenaan dengan bagaimana yang disebut sebagai solat sunat istikharah, nak cari jalan buka petunjuk kepada kita supaya dapat lakukan dengan sebaiknya. Patuhi peraturan, apatah lagi arahan yang kita patuhi itu juga membawa kepada kebaikan orang lain, dan juga kita putuskan rangkaian COVID-19, biasakan diri dengan kehidupan norma baru dakwah. Biar Tanyalah Ustaz yang sampaikan. Berehat seketika, jangan ke mana-mana. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Teruskan bersemangat untuk sama-sama kita meneruskan menuntut ilmu pada pagi ini, meneruskan perbincangan kita. Kita nak ambil lagi soalan dari penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekarang kita nak ambil soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Mazni Hasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Da'i dan semua kru yang terlibat, ada 2 soalan. Ini package soalan, semua 1-2. Baik, okey. Soalan yang pertama, sabda Nabi SAW yang bermaksud, di antara kebahagiaan anak Adam adalah solat istikharah, minta pilih dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusannya, dan di antara kecelakaan anak Adam ialah meninggalkan solat istikharah daripada Allah pada segala urusannya. Berdasarkan sabda di atas, apakah kita patut menunaikan solat sunat istikharah ini sentiasa walaupun kita tidak terdesak pun dalam membuat sesuatu keputusan yang sukar? Soalan yang kedua, sekiranya kita tidak menghafal doa khusus solat istikharah ini, bolehkah kita berdoa dengan doa kita sendiri? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga Puan Mazni Hasan. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan yang pertama hadis Nabi SAW, dan yang kedua doa khusus untuk solat sunat istikharah. Jadi mungkin Ustaz ada jawapannya. Silakan. Untuk yang pertama dahulu. Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adakah apa tadi berkenaan dengan doa yang hadis Nabi SAW tadi itu, kita nak lakukan solat sunat istikharah ni sentiasa. Okey, alhamdulillah, kalau kita tengok dalam kitab saya sebut tadilah, kitab apa ni, Hidayatus Salikin ni pun disebut di sini oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Dalam kitab ni disebut bahawa lakukanlah solat sunat awabid dan juga serta istikharah. Maksudnya tak semestinya kita ada benda untuk ataupun ada perkara yang kita nak tunjuk, kita minta petunjuk daripada Allah SWT bahawa kita boleh buat istikharah. Maka istikharah itu boleh dibolehkan sentiasa kita melakukannya. Okey. Dan yang kedua, kita nak baca doa khusus ke atau doa sendiri. Okey, kalau kita nak baca doa sendiri pun dibenarkan, dibolehkan.
Cuma tadi doa yang Rasulullah SAW ajar saya baca pada awal tadi itu terjemahannya kan. Itu cantiklah. Cuma itu kita berdasarkan hadis Nabi. Hadis Nabi sallam hadis Jabir. Kan itulah yang dibaca oleh yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat tentang doa istikharah. So kalau kita ingat tadi sebagai contohlah, ya Allah Tuhanku, aku minta petunjuk kepadamu. Istikharah tu tunjuk tu. Kan aku minta petunjuk padamu ya Allah tentang urusan ini. Apa urusan kita tu? Sama ada dia baik untuk dunia aku, kehidupan aku dan seterusnya untuk aku. Begitu juga jika sekiranya dia tidak baik untuk aku, apa yang dia nak buat tadi, hajat tadi lah, apa istikharah tadi, untuk urusan agama aku, kehidupan aku dan selepasnya, kau tunjuklah kepada aku. Pun boleh dah dengan doa itu. Tak semestinya kita baca yang panjang tadi kan. Kita buka buku pula. Itu orang kata apa, nak mendatangkan kekhusyukan pada diri kita tu, lebih baik kita baca doa kita sendiri. Ya, doa yang dihajar Rasulullah SAW tadi tu, walaupun ada orang kata nak baca doa bahasa Arab ni, saya tak pandai bahasa Arab, nanti baris tersilap, nanti dah pergi maksud lain apa-apa semua kan. Okey. So kita ambil lah, bacalah doa dalam bahasa yang kita fahami. Yang kita faham. Senang je. Supaya dia masuk Ustaz. Ya. Sebab ada khusyuk dekat situ, ada mendatangkan khuduk kepada kita, mendatangkan tawaduk kepada kita. Bahasa kita ni rasa hamba Allah. Kita akan merasakan diri kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita berdoa dalam bahasa yang kita fahami. Tak semestinya kita kena baca, kita dalam buku tu tulis. Kalau kita ikut buku tu memang bagi ustaz lah kan, bagi saya lah, kalau kita ikut sepenuhnya dalam buku tu, dia memang tak akan rasa khusyuk sebab dia diterjemah. Tapi kalau kita baca dalam bahasa kita sendiri, walaupun mengikut buku tu, urusan agama kita sebut tadi kan, pilihan kita selepas itu dan sebagainya, dia tetap juga dalam terjemahan hadis tadi. Tapi itu lebih datangkan khusyuk kepada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Kan? Macam doa Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan? Macam kita minta la ilaha anta, ya Allah, dengan sebutan la ilaha illallah ini, ya Allah engkau Tuhan bagi aku, kita minta doa dalam bahasa Melayu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan terima dan lebih mendatangkan khusyuk pada diri kita. Kecuali dalam sembahyang tak boleh baca Al-Fatihah dalam bahasa Melayu. Kan? Surah-surah macam mana tak boleh lah. Yang tadi tu saja, doa tak ada masalah. Keluar daripada solat tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sebab betul bila mana baca doa ni betul dalam bahasa kita memang menusuk ke dalam hati. Baik, sidang penonton, kita ada pemanggil di talian pada pagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Siti Rohani Mursyid dari Banting. Puan Siti Rohani. Ya, silakan dengan soalan. Assalamualaikum Ustaz dan Naib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Soalan saya begini Ustaz, saya ingin tahu macam solat hajat dan solat tadi apa, solat istikharah. Yang terbaik dibuat waktu bila? Sebab ada mengatakan 3 suku malam, 2 pagi. Ada mengatakan sebelum subuh ataupun tengah malam. Dan soalan kedua saya, apakah kalau kita dah buat solat hajat, solat istikharah, kita memohonlah, minta untuk kebahagiaan anak-anak ke ataupun apa-apa hajatlah yang kita nak, tapi tidak dimakbulkan, adakah Allah tidak mengizinkan sebab permintaan ini tidak membawa kebaikan kepada kita dan anak kita? Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Siti Rohani dari Banting, Selangor. Bertanyakan 2 soalan. Yang pertama berkenaan dengan waktu. Yang mana paling afdal, Pak Ketua Utara paling kemah sekali lah waktu tu untuk kita lakukan solat sunat istikharah. Dan soalan yang kedua, bila mana dah buat solat sunat istikharah, tiba-tiba jawapan tak kunjung tiba, buat solat sunat hajat, tak timbul-timbul juga hajat, adakah Allah tak izinkan perkara itu berlaku? Kan? Jadi macam mana Ustaz untuk pencerahan? Silakan. Waktu dulu. Cantik susun ayat soalan tu ya. Alhamdulillah. Okey, yang pertama sekali, bila nak buat solat tu? Tadi kita dah sebut dah. Puan apa tadi? Nohayati. Puan Siti Rohani. Siti Rohani pun dia dah sebut dah. Nohayati Ustaz. Bila dia dah sebut dah waktu bila apa semua tu dia dah khabar dah. Okey, 1/3 malam. Waktu subuh, okey, ataupun waktu maghrib, di antara maghrib dengan isyak. Itu semua di antara waktu-waktu yang mustajab kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala.
Contoh saya nak sebut sikit, saya belajar dengan Syekh Ali Jabir kan. Okey, Syekh Ali Jabir Al-Indonesia tu, Indonesia tu kan. Dia sebut kalau ulama-ulama di Madinah, dia kata wallahu alam, ini dia sebut sendirilah. Dia kata ulama-ulama Madinah dia ambil waktu macam contoh hari ni hari Jumaat kan. 1 jam sebelum berakhirnya waktu selepas asar tu, sebelum masuk maghrib tu, sejam tu. Dia orang ambil masa tu untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, kerana itulah waktu yang paling mustajab. Itu ulama Madinah ambil pendapat dan pandangan. Sebab maghrib bertukar hari. Bertukar hari. So kita boleh saja di mana-mana waktu yang kita nak buat istikharah tadi dan juga solat hajat. Okey, kalau kita tengok pada waktu istikharah ni, adakah waktu yang diharamkan? Adakah waktu yang dibenarkan saja kita boleh buat apa semua? Wallahu alam, di sana pun ada khilaf ulama tentang waktu-waktu yang dibenarkan, yang tak dibenarkan. Okey, bila kadang-kadang kita tengok ada sebagian ulama kata tak boleh sembahyang hajat, sebagai contohlah sembahyang hajat pada waktu tahrim. Okey, ada ulama kata boleh. Sama juga istikharah tu begitu. Kan yang tak bolehnya solat sunat rawatib selepas daripada itulah. Itu saja yang tak dibenarkan. Itu memang kebanyakan ulama pun ada kekhilafan dekat situ. Ambil pandangan-pandangan yang boleh kita rasa yang terbaik, yang kita belajar, yang muktabar, kita terima di situ. Satulah. Okey. Kemudian masa bila kita nak berdoa kan? Bila kita berdoa tadi tu masa bila? Elok-eloknya kalau sebahagian ulama kata dalam bab ni kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan cara doa tu pun kita kena faham cara doa tu. Okey, di antaranya kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita bersalawat ke atas Nabi sallam, duduk tahiyat awal dia panggil kan, disuruh sana duduk. Kemudian letakkan di antara tangan ini di antara mulut dengan tangan ni setentang. Ada semua diajak oleh para ulama kepada kita. Ada adab berdoa tadi. So kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Okey, waktu bila? Kalau doa istikharah ni, selepas kita melakukan solat sunat istikharah tu, so kita berdoalah kepada Allah Ta'ala. Itu masanya. Bila kita dah buat istikharah, kita dah buat solat hajat, tapi Tuhan tak makbulkan. Okey, kenapa Allah Ta'ala tak makbulkan? Kita nak. Ada orang tu sekejap je doa, dah Tuhan makbulkan. Okey, kita kena faham di sini. Ada yang disebut oleh para ulama dalam memahamkan kita ni tentang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di antaranya ialah untuk kita ni mungkin Allah Ta'ala tangguhkan pemberian kepada kita tu. Tuhan tangguh. Kita minta nak jadi kaya. Kan? Kita nak minta jodoh tapi tak dapat jodoh sebagai contoh. Ada doa tu yang ditangguhkan oleh Allah Ta'ala untuk didapatkan pada satu ketika nanti. Satu. Yang kedua, ada pada masanya nanti Tuhan akan menggantikan dengan balasan di syurga besok oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab kita bersabar. Okey, contoh macam PKPB inilah. Kan, kita tak boleh nak ke mana, tapi dengan bersyarat kita boleh keluar kan, macam saya daripada Ipoh ke sini untuk sama-sama kita kongsi ilmu. Sebagai contoh, kita minta dah permohonan tadi. Itu dunia tu. Kan, kita minta juga permohonan. Samalah. Kadang-kadang tak dapat, tak lepas, kadang-kadang lepas. Jangan melawan. Tu je ceritanya. Okey, jangan ingkar. Itu satu. Sebab kita dapat 2 pahala. Satu, pahala bersabar. Okey? Pahala bersabar dengan sebab apa? Sebab ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiganya, kita akan rasa nikmat besok di akhirat nanti. Lambatlah Ustaz. Memanglah nak mencapai umur satu hari sampai 50 tahun pun makan masa 50 tahun. Begitulah yang kita kena faham. InsyaAllah mungkin barangkali kita rasa Allah Ta'ala tak makbulkan, kita dah buat solat hajat, kita buat solat istikharah, tapi kenapa Tuhan masih tak makbulkan? Tapi kenapa kita tak fikir pula, dah banyaklah Tuhan makbulkan. Kita kena ambil situ. Bila kita ambil dari pertengahan itu, Alhamdulillah. Mungkin kita tak ada nak jadi kita doa, ya Allah amankanlah apa anak-anak aku ni belajar jadi dapat masuk universiti apa semua. Tapi anak-anak kita tak masuk universiti sebagai contoh. Kan? Kita buat istikharah. Ya Allah Tuanku, kita buat solat hajat dengan istikharah, gabungkan dua untuk anak kita dapat masuk universiti, untuk dapat jodoh apa semua. Tapi Tuhan tak bagi. Tapi dengan sebab itu kita bersabar, kita faham ketentuan Allah, pahalanya lebih besar. Jangan dengar cerita orang. Jangan dengar kalam orang. Jangan dengar typing orang. Kan kita baca typing orang ni memang sakit hati. Okey. Kalau kita dengar, lah kenapa lah anak perempuan dia tak kahwin-kahwin, umur 40 tak kahwin. Jodoh itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa kita tak dimakbulkan. Adakah doa kita betul-betul tak makbulkan? Tak. Kita dengan sebab kita bersabar tadi, balasan Allah Ta'ala apa? Syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah sebab itulah kita kena faham. Sebab kalau kita tengok dalam di antara doa istikharah ni juga kan. Doa kita mohon semayang kita tu, kalau kita tak hafal surah ni, so kita boleh juga. Saya ingat tak ada dalam kitab ni, rupanya ada dalam kitab ni juga ditulis oleh Imam
Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala disebut baca surah Al-Qasas. Selain pada kita baca rakaat yang pertama kuliah tadi, kita baca surah Al-Qasas ayat 68 hingga 70. Okey. Kemudian rakaat yang kedua surah Al-Ahzab ayat selepas qul Allah tu kita baca pula ayat yang ke-36 dan 38. Ini dah disebut kalau kita orang kata nak baca yang itu. Ataupun boleh juga selepas Fatihah kita baca ayat saja surah tadi, surah Al-Qasas tadi saja pun boleh. Ataupun kita nak baca surah yang Quran kedua surah Azab pun boleh. Atau kita nak baca kuliah dengan qul Allah pun boleh. Atau kita nak menggabungkan dua pun dibolehkan. Tengok. Sebab apa? Saya baca kitab tentang qiyamul lail malam kan sebagai contohlah. Sebab kita nak buat istikharah tu kan. Ada para sahabat yang membaca satu rakaat 10 ayat. Satu rakaat tu 10 ayat. Maksudnya kita di sini kita gabung kan. Adakah dibolehkan atau tidak? Dia dibolehkan. Tak ada salah. Sebab kita dah nampak ada hukum di sana difatwakan. Kan? Wallahu a'lam. Itu jawapan yang boleh kita kongsikan. Mudah-mudahan Ustaz. Terima kasih untuk perkongsian berkenaan dengan macam mana cara dan juga surah yang dibaca dalam solat sunat istikharah. Dan sila penonton Ustaz, mungkin tadi kita boleh jadikan sebagai kesimpulan untuk pagi ini berkenaan dengan perbincangan kita. Ustaz, mungkin ada doa ringkas pada pagi ini. Silakan untuk menutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Allah Tuhan kami mendatangkan kepadamu ya Allah, Kau Tuhan yang Maha Pemurah, Kau Tuhan yang Maha Penyayang ke atas hamba-hamba-Mu ya Allah. Kami selalu dan kami juga mengadakan solat sunat istikharah ini ya Allah. Maka tentulah untuk kami kebajikan untuk agama kami, kehidupan kami dan seterusnya dalam kehidupan yang kami lalui di atas muka bumi yang sementara ini ya Allah. Amin. Allah Tuhan kami, jadikanlah kami ini di kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa bertakwa, menambah ilmu, pengetahuan dalam diri kami ya Allah. Kami kongsikan ilmu pada pagi ini ya Allah. Kau turunkanlah keberkatan dan kerahmatan-Mu untuk kami keseluruhannya ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara kami ya Allah, sahabat-sahabat kami yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Bagi kami yang sihat ini, Kau sihatkanlah seterusnya ya Allah. Amin. Jauhkanlah kami daripada segala mara bahaya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz dan penonton. Saudara, agar zikir sempurna dan berkualiti, utamakanlah adab-adabnya, ikuti huraian tentang adab berzikir dalam Tanyalah Ustaz esok bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar dan juga moderator Da'i Hakim. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 13 Syawal.